أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita teruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita hari itu dah ambil ayat 4 sampai ke 12, tapi kita berhenti sampai 9. Benda ayat berkenaan, Allah Ta'ala ceritakan pada ayat keempat, Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan apa yang telah siapkan untuk orang kafir daripada rantai pasung dan juga api yang bakar. Kemudian Allah Ta'ala terangkan sebaliknya, orang yang beriman itu apa mereka dapat. Allah Ta'ala terangkan minuman mereka akan ada, yang mana minuman tadi daripada mata air yang akan bergerak bersama mereka di mana mereka berada. Dan Allah Ta'ala terangkan orang beriman yang akan dapat perkara tersebut, orang-orang abrar. Innal abrar tu adalah orang-orang yang mereka ni yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka ni berdunaikan dengan nazar. Macam kita terang itu, nazar tidak digalakkan, tapi kalau dah bernazar wajib tunaikan. Dan kemudian mereka ni takutkan hari yang kejahatan atau keburukan itu amat meluas. Dan mereka juga berperangai dengan bersifat memberikan makanan dalam keadaan mereka sayang makanan berkenaan kepada orang miskin, anak yatim dan juga orang yang dalam kurungan ataupun tawanan. Dan mereka dalam memberikan makan itu, terakhir kita bincang itu, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami hanya beri makan pada kamu liwajhillah, kerana wajah Allah. Dia orang bukan saja bagi makan tu, dia saya makan ni kerana Allah Ta'ala. Dia bukan macam tu. Makan maksud dia lafazkan, macam disebut oleh para ulama. Macam dikatakan oleh hari tu kita baca itu, dikatakan oleh Mujahid dan lain-lain. Dia kata apa? Qala Mujahid wa Sa'id bin Jubair ama wallah ma qaluhu bi alsinatihim. Mana ada wording yang kata innama nut'imukum liwajhillah, sifat mereka ni beri makan pada orang, dan mereka dan diri mereka berkata, kami tak beri makan pada kamu illa liwajhillah, kami hanya beri makan kerana wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak mahu daripada kamu sebarang balasan ataupun sebarang terima kasih. Benda tu bukan keluar ikut mulut, tapi itu benda yang Allah Ta'ala tahu dalam hati mereka, dan itulah Allah Ta'ala puji mereka sebenarnya. Bukan, baguslah lafaz tu bagus, tapi bukan itu sebenarnya dikendaki. Kadang orang lafaz mulut lain, tapi dalam hati lain kan. Jadi yang pentingnya adalah hati tadi. Dalam mulut pun jaga juga, tapi dalam masa sama benda-benda macam ni, kalau dalam hati itu yang Allah Ta'ala kira, bukan yang di luaran. Luaran kita boleh berlakon depan orang. Pelakon tak sakit boleh mengaku sakit kan. Kan orang berlakon sedih tak sedih kan, dia boleh mengaku dia sedih, sakit, penat dan sebagainya, walaupun tak penat, walaupun baru kenyang perut, sedawa kan, lepas tu dia buat je lapar, berlakon lapar, dia berlakon. Tapi ini sekarang ni orang-orang yang buat kerja ni, yang dijanjikan Allah Ta'ala untuk mereka syurga ni, yang dalam syurga tu ada mata air yang akan sentiasa ikut mereka. Mereka pergi ke mana, air mata air tu akan ikut mereka. Maka orang-orang tersebut adalah di antara orang yang sifat mereka antaranya menunaikan nazar, takutkan hari kiamat, serta mereka beri makan pada orang-orang miskin atau orang-orang yang miskin, kemudian yatim, dan juga beri makan kepada orang-orang yang dalam tawanan. Dan dalam berikan makan tadi, dia tahu dia sebenarnya nakkan wajah Allah, tidak kepada pujian manusia ataupun balasan semula daripada orang berkenaan. Baik. Dan dalam diri mereka juga mereka menyatakan sambungan inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Inna, sesungguhnya kami beri makan kepada kamu kerana Allah Ta'ala, bukanlah kami nak kamu terima kasih, bukan kerana sekian. Dan kami dalam masa sama, orang-orang ni, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, sesungguhnya kami takutkan daripada Tuhan kami ini satu hari yang berkerut tu akan memanjang, kerutan muka, masam muka tu akan berpanjangan. Kita ialah masam muka, orang buat lawak betul, kita senyum semula kan, hari ni sedih, besok ketawa. Sebaliknya lah kan, tak pernah ada orang tu sampai bila-bila tak pernah ketawa kan. Lepas meninggal keluarga ke, tak ketawa langsung, mana ada kan. Bagi tengok maharaja lawak, ketawa Jadi manusia dia akan ketawa, dia akan datang something yang akan happykan dia balik. Tapi dalam masa yang sama, hari kiamat adalah hari yang tidak akan ada orang tu boleh senyum balik. Once it happen, takkan senyum dah. Bila dia tengok dah apa akan jadi pada dia, kerutan muka tu semenjak daripada malaikat cabut nyawa dia, sampailah berhadapan Allah Ta'ala, itulah muka dia.
Kalau menyeringai lah. Kan muka apa? Muka yang pelempang. Kan muka yang kita panggil apa? Tak nampak manis langsung. Benda berkerut dahi ni diterangkan. Kerut dahi ni, ini berkedut, ini berkedut. Mana dia berkerut? Macam mana berkerut muka? Payah. Saya tak ada kerut. Jadi payah nak tunjukkan. bukan ni. Maksud dia kerutan muka tu, kedut. Berkerut muka dia, masam muka dia, berterusan. Okey? Maksud dia, innama naf'alu hadha. Sungguhnya hanyalah kami lakukan ini. Mana apa yang kami makan, apa yang buat ni? Naf'alu hadha, kami lakukan ini. La'allallah, moga-moga Allah an yarhamana. Dia akan apa? Merahmati kami, belas kasihan pada kami. Wa talaqqana bilutfi, dan dia menemukan kami dengan apa? Dengan kelembutannya. Dia temui kami dengan kelembutannya. Bila? Fil yaumil abus al-qamtarir. Pada hari apa? Bermasam muka dan juga apa? Yang berpanjangan. Tapi ataupun yang teruk. Okey. Qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas. Abusan maksudnya dhayiqan, sempit. Mana hari yang payah, yang sempit. Qamtarira, yang tawila, berpanjangan. It's actually bukan sehari, bukan sejam. Kita sangkut kat jam sejam, masam muka, okey. Kita sangkut 2 jam dalam jam, okey. Tapi ini kan, macam saya cerita tu dekat China ada seminggu dia seminggu. Tunggu tak jam daripada jalan Tibet masuk ke jalan dari Mongolia atau masuk ke China ke Beijing, tak boleh jalan. Bukan jam 2 jam, 5 jam, 3 jam macam orang balik daripada Kedah KL 8 jam kena kalau musim raya kan. Bukan. Ni apa? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Siapa yang sanggup? Kesempitan itu bukan sikit, banyak dan lama. Ini dikatakan Ibn Abbas. Mana maksud dia kesempitan yang berterusan. Mana pada hari kami takutkan Tuhan kami, mana semoga Tuhan kami rahmati kami pada hari kesempitan, kepayahan itu berterusan, tidak putus-putus. Wa qala Ikrimah wa ghairuhu. Dan berkata Ikrimah dan selain beliau, anhu, daripada Ibn Abbas juga. Ini pendapat Ibn Abbas juga. Fi qaulihi, pada firman Allah Ta'ala, yauman abusan qamtarira, pada satu hari yang masam, berkerut muka itu, qamtarira, yang keras atau berat, berterusan. Maksudnya ya'basul kafiru yauma idzin. Dia kata akan apa? Masam muka. Abbas is actually ialah nama Abbas is actually ialah nama salah seorang bapa sahabat Nabi. Tapi tuan-tuan kena ingat, bukan semua nama-nama para sahabat tadi ada yang elok meaning dia. Kadang-kadang contoh macam Mus'ab ni, Sa'ab, payah, susah. Kan? Nama tu actually bukan nama. Nama kita dapat gelaran tadi sebab nama sahabat. Kalau bukan nama sahabat, kita jangan ambil. Actually nama tersebut kita kata nama-nama yang kadang-kadang meaning dia macam Syaibah. Syaibah maksud dia apa? Orang tua. Ataupun apa? Orang beruban. Kan? Syaib tu uban. Kan? Uban bahasa Inggeris apa? Grey hair. Tak ada perkataan satu Oh, tak best bahasa Inggeris. Bahasa Arab ada. Okay, dia ada one word. Syaibah. Jadi nama terkadang gelaran macam Abdul Muttalib kan. Kadang Abdul Muttalib, datuk Nabi tu, hamba Muttalib. Muttalib bapa saudara dia. Dia dibawa datang ke Madinah, ke Mekah. Lalu orang ingatkan dia ni hamba kepada Muttalib. So orang panggil dia Abdul Muttalib lekat sampai mati. Nama dia Abdul Muttalib, sedangkan dia punya nama bukan Muttalib. Nama dia Syaibah. Contohnya nama dia sebenarnya kan. So secara tak langsung terkadang nama-nama para sahabat. Jadi macam Abbas Abbas tu mungkin nama dia ada kaitan dengan tajuk ni. Mungkin maksud dia meaning opposite of Abasa. Abasa meaning apa? Berkerut muka. Kan kita baca dalam tafsir itu, Abasa wa tawalla, dia berkerut muka dan juga dia berpaling. Jadi kan, dia crown kan, dia apa? Frown. Menyeringai itulah, menyeringai kan. Tak elok kita menyeringai, tapi menyeringai itu berlaku. Jadi hatta kita kata dekat sini Qatadah berkata, ya'basul kafiru, akan masam muka al-kafiru yauma idzin, hatta sehingga hatta yasila min baini ainaihi, sehingga mengalir di antara dua mata dia ni peluh mislal qataran, seperti apa, titik-titik hujan, menitik-nitik pasal dah kelang kabut sangat. Lepas tu kemudian dia berkerut muka dia sampai kadar laluan alur untuk apa, air peluh tu mengalir macam tu sekali banyaknya, kerana ketakutan sangat kan. Orang kadang-kadang takut kena gementar kan. Dia macam tu keadaan dia, muka berkerut dan juga air peluh dia menitik-nitik. Ini dikatakan oleh Ikrimah lain Ikrimah dan juga lain. Dia kata pendapat Ibn Abbas juga. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, wa Qatadah dan Qatadah, ta'basu fihi al-wujuh, akan masam atau berkerut wajah pada hari berkenaan, minal haul, dari sebab kerana apa? Bencana yang berlaku.
Macam orang bila tengok kat suatu perkara kan, macam aksiden berlaku depan mata, kan semua jadi macam nak buat apa kan, semua tak tahu nak buat apa. Baru ni ada malam saya balik daripada Uliam, lintas Sarawak. Lepas tu kemudian, tapi 3 saat lah, 3 second. Bisi saya memang bawa slow. Orang tu potong kita orang, depan sikit je, 3 saat lepas tu dia belanggar kereta depan, terbalik kereta, wajah tu terbalik sini. Lepas tu driver tu, dia daripada kan lampu kereta tu dulu kan, nampak jatuh slow-slow. Ingat hidup lagi, tak tahulah, nampak kain pelikat. Lepas tu saya kata dengan bini saya, kata siapa? Orang apa? Dan bini saya macam kabut. Nanti saya kata tak apa, relax. Saya keluar lah, try tolak kereta kan, terpatah tengkuk dia. Saya nak buat macam mana tak tahu. Dia tengok macam mana nak buat. Pusing gitu, lepas tu ramai orang turun kan. Lepas tu ada lori besar lintas. Dia kata kami tarik, kalau nak saya tarik. Dia kata tak nak tarik kereta terbalik kan. Kalau orang tu dah, kereta tu macam ni, orang tu dah duduk bawah ni. Tapi seorang budak tintai, mabuk ni bang, dia kata. Orang ni mabuk, dia kata. India, bukannya ni. Dia actually bukan Muslim, insyaAllah. Yang mana tahu ada Muslim juga, perangai tak senonoh dia bunuh Arab juga kan. Tapi cerita dia, tapi dia pakai kain pelikat lah. Dia jatuh itu. Mungkin India non Muslim lah. Tapi dia ada ni. Yang kereta satu lagi tu pecah dia punya ni. Tapi orang tu terdiam macam tak tahu nak buat apa. Jadi kekabut lah. Jadi memang kita ada berlaku macam tu. Bila berlaku apa saja bencana, kita memang akan, muka kita tak ada macam senyum. Kita akan macam apa nak buat. Dahi kita berkerut. Dan pada hari berkenaan, pada hari kiamat nanti, macam itulah keadaan muka manusia. Tak tahu nak pergi ke mana, kena menanti tempoh yang panjang, matahari terik di atas kepala. Maka pada hari berkenaan, hari di mana manusia akan berkerut, memanjang, takkan berhenti-henti. Kerana apa? Bencana yang mereka lihat. Ada orang tenggelam dalam peluh, ada orang merangkak dekat muka, ada orang mengesuk-ngesuk dan sebagainya. So, jadi secara tak langsung semua manusia akan kelang kabut, tak tahu nak buat apa. Itu biasa berlaku. Kalau kita depan mata kita berlaku satu benda, kita akan ya Allah kan, apa kita nak buat, kita tak tahu nak buat apa kan. Dengan muka kita, dengan expression muka kita tu automatik, bukan dibuat-buat, bukan lakonan. Okey, qamtarira maksud dia apa? Taqlisul jabin wa ma baina ainain, mana pengedutan ni dahi dan juga apa di antara dua mata. Ni dahi jatuh, kemudian dua mata pun jadi macam tu. Ayah nak buat, dibuat nanti orang kata muka garang. Jadi tak buat. Jadi dia kerut dahi dia macam tu. Kan? Dia kerut dahi. Dia tak tahu nak buat apa, kan? Minal haul, daripada sebab apa bencana? Tu qamtarira. Wa qala Ibn Zaid, berkata Ibn Zaid, al-abus asyar. Mana? Apa yang kata inna nakhafu min rabbina yawman abusan, mana hari apa? Abus itu apa? Syar. Hari keburukan. Qamtarira asyadid, yang keras, yang berat. Yang keras atau yang berat. Mana hari keburukan yang berat. Hari kebahayaan yang berat. Mana tak ada siapa boleh selamatkan. Kita sekarang ni kalau benda lari ke balai polis. Ni balai polis pun kena. Nak macam mana? Nak pergi, biasa telefon bomba kan. Bomba pun tak boleh selamatkan. Bomba pun tenggelam. So apa jadi? Jadi pada waktu berkenaan memang tak ada siapa boleh menyelamatkan kita. Dan ketika tu waktulah muka manusia akan jadi macam tu. Dan orang-orang yang abrar tadi nak selamatkan diri daripada hari berkenaan. Bukan maksud dia takkan lalui, tapi dia akan lalui tapi dalam bentuk yang berlainan. Wa awdahul ibarat wa ajlaha wa ahlaha wa a'laha wa aulaha, dan gambaran yang paling nyata, paling jelas, paling indah, paling tinggi, paling utama. Ini disebutlah kira-kira. Awdah paling nyata, ajla paling jelas, jali jelas, ahla paling indah, saya kata paling manis pula, a'la paling tinggi, aula paling utama. Apa? Qaul Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maksud paling nyata adalah Ibn Abbas tadi. Mana? Abusan qamtarira, hari yang berkesempitan, yang berpanjangan, yang tidak ada luang lari untuk kita. Macam kita ni kesempitan sementara saja. Ada hari tak ada duit, ada hari ada duit. Ada hari demam, ada hari sihat. Kan mana ada berpanjangan? Takkan berpanjangan. Bahkan yang sakit tu sementara, yang sihat tu panjang. Kan sakit tu 2-3 hari kan, kemudian sihat panjang, 3-4 bulan melantak-lantak, demam balik kan, konten kelas tak datang, ustaz hilang kata. Kenapa ustaz sakit? Lepas tu sihat balik, datang balik 3-4 bulan, lepas tu sakit pula. Masa dia sakit sikit, sihat banyak. Tapi akhirat nanti sempit itu lebih banyak daripada kelapangan. Tak ada kelapangan langsung, tak ada ruang kelapangan. Kesempitan itu berpanjangan. Okey, kalau Ibn Jarir berkata, Ibn Jarir, wal qamtarir itu adalah asyadid, yang keras sebenarnya. Maksud dia asyadid, yang keras, qamtarir itu maksudnya keras. Yuqalu, disebut dalam bahasa Arab, huwa yaumu qamtarir wa yaumu qumatir. Disebut dalam bahasa Arab yaumu qamtarir
Au kumatir, maksud dia hari yang berat atau keras, hari yang payah. Wa yaumun asib pun sama juga. Yaumun asib. Asaba tu maksud dia perkataan apa? Dia perkataan balut. Berbalut asalnya, okey. Jadi dia kata asib atau asab. Yaumun asib atau asab, maksud dia berat atau susah juga. Wa qarid tamarra al-yaumu yaqtamirru ikmitraran. Ni cara apa? Cara bahasa Arab dalam apa? Dalam ada dia punya tasrif. Macam kita kata istaghfara yastaghfiru istighfaran. Okey? Iktamarra yaqtamarru ikmitraran. Kita jangan pakai, dia payah sebut. Ikmitraran. Okey? Itu ada istilah yang biasa digunakan, dia kata. Wadzalika, dan maksud dia itu asyaddul ayyam wa atwaluha. Dia adalah hari yang paling berat, paling keras. Wa atwaluha, dan paling panjang. Dari segi apa? Bala dan juga apa? Kesusahan ataupun kesempitan. Maknanya kalau hari-hari lain mesti kita katalah hari bencana, hari peperangan, yalah. Tapi tempoh dia ada juga hari raya. Kadang-kadang tengah-tengah berperang pun boleh sambut hari raya lagi. Tapi yang ini tidak ada kerehatan, tidak ada keluangan. Bahkan orang berkenaan akan sentiasa dihimpit dengan kepayahan dan kesempitan. Itu sebab kenapa seorang yang beriman atau orang-orang abrar ni, dia sentiasa bimbangkan hari berkenaan. Bahkan setiap kali dia buat kebaikan, dia fikirkan untuk sana. Dia bersedekah untuk sana. Untuk apa? Kenapa? Kerana bimbangkan hari berkenaan. Dan dia bagi makan. Ataupun contoh macam dia belajar. Untuk apa? Untuk hari sana juga. Bukan untuk sini. Orang puji kita kat sini. Wah, baguslah. Awak pandai bahasa Arab. Hebatnya awak. Tak guna untuk sana. Kan? Belajar-belajar bahasa Arab kan? Huwa-hum-hum. Oh, terror dah. Terror gila dia pakai huwa-hum. Ialah manusia akan seronok dipuji. Tapi sebenarnya, matlamat asal pembelajaran tadi untuk sana. Bersedekah untuk sana. Infak harta untuk sana. Solat kita untuk sana. Ibadat-ibadat kita buat semua untuk sana. Bukan untuk sini. Itu sebab kita terangkan berkali-kali, kita tahu, jangan cari hasil sini. Solat-solat nak kaya. Kenapa tak kaya? Tak solat. Tu tak kaya, tak solat dah tu. Kalau solat mesti kaya. Siapa kata? Kan? Siapa kata? Puasa, nak sihat apa? Sihat, nak badan elok, puasa. Puasa bukan untuk kurus badan. Faham tak? Puasa bukan untuk kurus badan. Matlamat asal puasa bukan kurus badan. Maka kalau dapat kurus badan dengan puasa yang syar'i, tu bonus saja. Bonus tambahan dia apa? Badan anda kurus. Tali pinggang turun 3-4 kepala, 3-4 mata tu. Okeylah. Tapi itu bukanlah matlamat asal. Pasal matlamat asal dia adalah sana. Pasal kalau ni kata kita dapat benda kita dapat dengan ibadat tadi di sini, sampai sana kita tersempit, apa guna dia? Pasal kesempitan dunia ini sementara, kesempitan akhirat adalah besar. Sebab apa orang abrar yang akan dijanjikan tentang kebaikan tadi, mereka bimbangkan akhirat lebih daripada dunia. Dan bila mereka buat amal, mereka tahu untuk apa? Hari di mana kesempitan atau kesusahan itu berterusan, berpanjangan dan juga berat. Maka dia bimbangkan hari berkenaan lebih daripada yang lain. So dia akan beramal untuk sana sahaja. Jadi ini akan defy. Defy apa? Defy every amal. Every amal, every perbuatan yang kita buat, apa-apa yang kita kata kita nak untuk sini. Contoh macam zikir untuk kebal, habis. Gagal. Zikir untuk terbang, habis. Zikir untuk orang pandang mulia, habis. Rosak, semua rosak. Sebab matlamat asal dia adalah untuk apa? Akhirat. Dapat dunia, tu bonus. Anything you get. Benda tu adalah bonus saja, bukan yang matlamat utama. Faham? Jadi itu sebab kenapa kita kata apa, pengertian Al-Quran ini kena perhatikan di mana dia point kita. Pasal itu sifat sebenar mukmin, dia beramal untuk akhirat. Dan bila saya sebut macam ni, kalau kat masjid lah, dia angkat tangan. Habis tu ustaz, solat hajat. Saya terangkan berkali-kali dah, solat hajat tidak ada. Kan solat tu Nabi kata sembah kepada Allah Taala, kemudian doa hajat yang Nabi ajar. Walaupun hadis tu dhaif, tak pakai pun. Hadis tu dhaif, teruk. Mana perawi dia tadi peringkat ke-8 ke-10. Mana kalau dia kata kita bagi apa graf kan. Orang tu dipercayai ke tidak. The first 1, 2 ni, 1 para sahabat. 1, 2, 3 ni para sahabat tabi'in yang siqah macam Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya duduk kat sini. Yang orang ni 8, 10. Agak-agak mana? Duduk mana? Level dia. Yang perawi pada hadis solat hajat. Dalam dia seorang tu dia muttaham bil kadzib. Dituduh menipu. Yang seorang tu lagi matruk, ditinggalkan terus. Habis. Ini Ibnu Majah satu seorang, dalam Tirmizi seorang. So riwayat dia tak boleh pakai. Tapi orang kita nak pakai juga. Still solat tadi kerana Allah Taala. Dia solat lillahi taala, dan doa itu benda yang lain. Faham? Secara asasnya bukan kita kerana itu, tak boleh. Macam kita nazar dah. Tapi nazar tadi kena tahu dia bukan mengubah takdir.
Kalau dah buat, kena janji dengan Allah Ta'ala, buat. Tetapi dia sebenarnya bukan ubah takdir anda. Bahkan anda tidak dapat perubahan dengan benda-benda tersebut. Anda berdapat perubahan dengan iman. Allah Ta'ala janjikan perubahan untuk anda dengan iman. Anda mukmin, anda dapat janji pertolongan, pertahanan, perlindungan, rezeki baik, kehidupan yang baik, hidayah, penguasaan di muka bumi, and so on. Dapat. Kalau anda kata iman ada. Kalau tak ada iman, anda tak dapat semua janji yang berkenaan. Faham Baik. Maka oleh kerana itulah sebab mereka beramal, Allah Ta'ala pun berfirman. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fawaqahumullahu syarra dhalikal yaum. Maka Allah Ta'ala telah lindungi mereka. Dengan janji, dengan mereka pun harap itu, maka Allah Ta'ala pun apa? Berikan mereka perkara yang sama. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yaum. Maka Allah Ta'ala melihara mereka daripada keburukan hari berkenaan. Walaqahum nadratan wa surura. Allah Ta'ala temukan mereka, sampaikan kepada mereka ni nadratan, kegembiraan, keceriaan sebenarnya. Dia nadrah ni pada wajah. Wa surur ni pada jiwa atau hati. Wa hadza min babit tajanusil baligh. Dan ini adalah daripada bab kesamaan yang sehabis-habis tinggi. Maksud dia apa? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Mana Allah Ta'ala pun memelihara mereka daripada keburukan hari berkenaan. Mereka sebut buat segala amal kerana apa? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Mereka harapkan benda berkenaan, maka automatik Allah Ta'ala beri balik apa yang mereka nak. Automatik. Mana mereka buat kerana Allah Ta'ala bimbangkan hari tersebut, maka Allah Ta'ala pun berikan perlindungan untuk mereka daripada apa yang mereka takutkan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum ay amanahum. Amanahum, Allah Ta'ala selamatkan mereka, amankan mereka mimma khafu minhu, daripada apa yang mereka bimbangkan daripada hari tersebut. Mana mereka bimbangkan hari itu, maka Allah Ta'ala berikan mereka keselamatan daripada hari berkenaan. Maka maksudnya mereka sampai hari tersebut, kiamat tetap berlaku atas mereka. Macam saya kata tadi, tetapi tidak berlaku seperti orang lain. Diberikan mereka ni keamanan, ada malaikat yang akan sambut dia, akan kata tak apa, tak mengapa, kamu selamat dan sebagainya. Malaikat bagi salam pada dia. Maka dia dapat assurance. Maka dia akan tenang. Yang lain tak ada assurance, dia akan kelang kabut. Nak pergi mana, tak tahu gimana. Yang akan diberi assurance ni adalah golongan ini. Mana malaikat akan datang, bawa mereka dan sebagainya. Itulah kita kata, pangkat kita kat dunia kita pakai kat akhirat. Kan kita ada pangkat kat dunia, Datuk ke Tan Sri ke apa, sampai sana malaikat tanya, Datuk, sila, VIP punya lorong. Kat dunia ni ada, pakai, tak ada hal, pakailah. Orang pagi kita pakai. Tapi kena ingat, ia adalah bukan benda yang sama hari akhirat nanti. Pada hari akhirat nanti, kedudukan anda bergantung pada amal yang anda laksanakan. Sejauh mana ketakwaan anda, sejauh mana anda takutkan akhirat. Besar takut akhirat anda, maka makin besarlah perlindungan dan juga penjagaan Allah Ta'ala berikan. Makin besar kedudukan anda. Pasal kita tahu bahawa Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi, sebenarnya orang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Ta'ala siapa? Aghnakum, aqwakum, ajmalukum. Tak, siapa? Atqakum. Dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi, orang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Ta'ala atqakum, orang paling bertakwa di kalangan kamu. So kat sana kena nampak balik. Pasal kat dunia ni dia takut, sana Allah Ta'ala selamatkan. Siapa takut dekat dunia, Allah Ta'ala amankan akhirat. Siapa kat dunia tak takut, kat sana dia akan kelang kabut. Faham? Siapa yang takut dekat sini dan dekat sana dia akan diberikan keamanan. Orang kita suka baca dulu, orang kita ada baca apa? Ya aman khaifin aminna mimman nakhaf, kan? Dia tak tahu juga benda dia baca tu, main baca je. Ya aman khaifin, kan? Wahai yang mengamankan orang yang takut. Tapi macam kita ada syarat tadi, bukan setakat doa, anda kena bergerak buat kerja. Macam orang-orang tadi, dia bagi makan dan dia kata, aku bagi makan ini, ya Allah, bukan kerana nak terima kasih, bukan kerana orang tu puji aku, tapi apa? Tapi aku berikan ini kerana aku takutkan hari yang keburukan, kejahatan atau kesempitan dia adalah cukup dahsyat. Maka aku berikan ini supaya apa? Engkau lindungi aku, ya Allah, pada hari berkenaan. Macam tu juga kita solat. Kenapa? Supaya Allah lindungi kita pada hari berkenaan. Kita baca Quran, kenapa? Supaya lindungi hari berkenaan. Pergi masjid, kenapa? Sebab itu juga. Bukan sebab nanti Pak Mutu datang rumah, tengok apa menantu tak pergi masjid ni. Astaghfirullahalazim, kata. Menantu aku ni rasanya rajin belajar, pergi saya taklim. Kan? Lepak kat rumah pula. Kata. Masalah ni. Kan? Yang itu lelaki, yang perempuan lah baca Quran bila Mak Mutu datang rumah. Masalah. Dia actually benda tu kena ingat. Every woman kita. Pasal kita nampak akhirat itu sebagai perkara yang utama, bukan yang second. Itu utama. Yang dunia ni dapat, itu bonus. Tak dapat, kita masih lagi apa dah tertulis ke atas kita apa? Ganjaran akhirat. Dah ada dah untuk kita. Yang itu kita nak. Tak nak yang dunia ni, kalau dapat
alhamdulillah. Tak dapat, jangan gundah gulana. Allah Ta'ala tahu kenapa tak patut dapat. Tu je. Kita yakin dengan pemberian Allah Ta'ala. Kita tahu dia adalah maha adil. Dia adalah maha adil dalam pemberian dia. Yang kita kata kalau tak menang pilihan raya pun tak apa. Jangan pening kepala. Relax. Kan? Relax. Yang pening kepala. Ini masalah nanti. Kan? Maksud tak berhati. Relax lah. Pasal benda tu masalah menang atau kalah. Tu kerja Allah Ta'ala. Kita sebut dalam Quran. Qulillahumma malikal mulk. Katakan ya Allah. Katakan ya Muhammad. Allahumma. Ya Allah. Malikal mulk. Engkau raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha'. Engkau berkerajaan siapa engkau nak. Wa tanzi'ul mulka man tasha'. Engkau cabut kerajaan siapa engkau nak. Wa tu'izzu man tasha'. Engkau mulia siapa engkau nak. Hatta kalau jahat sekalipun, engkau nak muliakan, kau muliakan. Wa tudhillu man tasha', engkau hinakan siapa engkau nak. Biadikal khair, di tanganmu lah ya Allah, segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Stop situ, engkau di atas sesuatu mana berkuasa. Ini pengisytiharan paling utama. Seorang mukmin kena faham ni supaya apa? Jangan diri dia jadi apa? Apalah jadi. Dia apalah jadi tu tak boleh keluar. Pasal seorang muslim, seorang mukmin yang tahu tentang qadar, dia tidak ada kehampaan. Dia tidak ada keluh, kesah. Dia tahu setiap movement dia ada pahala. Movement dia, kalah ke menang dia ada pahala. So dia tak ada masalah. Tapi yang tak faham, siaplah. Apa sekian? Kenapa kan? Relax kan? Bukan masa dia. Kalau sampai masa dia orang tak nak bagi. Sampai masanya orang tak akan bagi. Macam para sahabat yang jumpa Rasulullah bayang Kaabah kan? Kita cerita bila mereka tanya Rasulullah, dia kata Rasulullah, dia kata Rasulullah, doakan pada kami, dia kata. Kau tengok keadaan kami ni teruk macam mana sebagainya. Nabi pandang mereka, Nabi kata apa? Orang sebelum kamu, dahulunya mereka ditanam dalam tanah, dikegaji kepala mereka dari atas sampai bawah. Tak sikit pun. Tak mengeluh, tak berkeluh mereka sikit pun. Kamu ini adalah orang yang mustajil, dia kata. Dan Allah Ta'ala bagi pun kemenangan lepas tempoh yang panjang. Ada berapa ramai sahabat mati tak rasa kemenangan Islam. Guru pertama para sahabat, Mus'ab bin Umair, mati dalam perang Uhud. Mana merasa Islam ni, harta kekayaan Islam dia dapat rasa? Tak dapat. Dia mati kain kapan pun tak cukup. Kita ni kain kapan lebih. Nak kapan dengan apa? Ni nak kapan dengan apa? Sutera pun boleh. Sutera, ada duit dia banyak, sutera pun tak apa. Kan? Kita kapan apa kita nak, tapi sampai akhirat dia tak memberikan kemuliaan pada kita. Tapi penting sekali, sahabat Nabi tadi kain kapan tak cukup. Tapi dia adalah guru Al-Quran pertama, guru Nabi hantar, pendakwah pertama dalam Islam yang dihantar untuk berdakwah pada orang Madinah. Adakah kita kata dia telah gagal? Tak, pasal achievement bukan dalam Islam, bukan berkaitan tajuk itu. Maksud manusia ni, dia dapat ke tak dapat apa dia cari, maka benda berkenaan masih lagi apa? Terkira sebagai pahala di sisi Allah Ta'ala. Kena ingat itu. Pasal apa? Kita bekerja untuk akhirat, bukan untuk dunia. You are working now, kan, buat macam-macam dan sebagainya, harapkan utama untuk akhirat. Dunia ni kalau ada, itu bonus. Kan orang tu keluar cari makan, tak dapat apa, di sisi Allah Ta'ala dah tertulis dah dia ganjaran dan pahala dia, walaupun dia balik dan tangan kosong. Tapi kalau orang yang tak ni, apa sal tak berjaya ni, mesti tak ada baca ayat 1000 dinar kot. Habis dia macam-macam lah. Agaknya tak baca ni kan. Macam ada saya dengar ada orang kata berkenaan dengan masalah apa anak, rezeki tentang anak dan sebagainya. Ada seorang kawan tu, dia tak ada anak. Kawan dia telefon. Kawan dia kata apa? Dia sebut nama lah. Kenapa dia nama dia sebut? Okey. Dia kata macam ni. Dia kata, kamu tak ada anak lagi ke? Kawan dia kata, tak ada lagi. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, mu tak jampi air ke? Si kawan seorang tu bumur. Dia mengaku sendiri. Aku je bumur, dia kata. Okey. Mu tak jampi air ke? Aku jampi orang, 3-4 orang. Dapat anak, alhamdulillah. Lepas tu kawan dia kata, aku tak percaya. Kenapa mu tak percaya? Dia kata. So kawan dia apa? Entahlah, dia kata. Aku rasa aku dengan Imam Bukhari baik lagi. Tapi Imam Bukhari mati tak ada anak pun. Dia hafal Quran, dia hafal hadis lagi banyak dari aku, dia kata. Jadi macam mana pula aku nak mengatasi kan? Imam Bukhari boleh redha, aku ikan kabut. Kamu terdiam. Tak apalah, suka hatimu lah. Tak nak doa, tak nak apa, tak nak jampi sudah, dia kata. Tapi masalah masyarakat kita, dia lupa anugerah Allah Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala tu pada waktu yang sepatutnya Allah Ta'ala lebih mengetahui. Belajar redha. Tahu? Belajar redha. Ini tak kita redha ni masalah lah. Pasal kita nak harap dunia semua. Lah betul, achievement dunia bagus. Kan? Bagus. Actually dapat macam-macam kat dunia, alhamdulillah. Tapi itu sebenarnya bonus. Kalau anda kata anda tak dapat pun, anda masih lagi apa? Akan dipersoalkan di akhirat. Itu yang kenapa dalam kisah ni tadi dia berikan al-abrar, golongan abrar ni tadi, dia bimbang sana. Dia bagi makan, dia makan kan. Walaupun harta tadi dia sayang, dia bagi makan dalam keadaan dia sayang harta tadi kepada orang-orang berkenaan. Tapi dengan sebab apa? Dia takutkan hari apa? Hari yang kesempitan, kepayahan itu berpanjangan. Dia takut hari itu. Maka Allah Ta'ala beri keamanan. Kata pasal dia takut. Kalau dia tak takut, dia masalah lain akan timbul. Baik. Dia kata apa? Walaqahum nadratan wa surura, walaqahum nadratan. Dan Allah Ta'ala temukan mereka dengan apa? Nadrah.
Ai fi wujuhim. Dia keceriaan ni pada wajah. Tu yang berkata dalam hadis yang sahih, nadarallahu mura'an. SWT gembirakan seorang itu. Gembirakan mana? Ceriakan wajah dia. Nadarallahu wajah mri'in. Mana wajah dia? Sami'a minna syai'an. Yang dengar daripada kami suatu perkara, fa'addaha kama sami'aha. Dia sampaikan balik macam ni dia dengar. Itu yang Nabi sabdakan. Itu ada pasal saya pernah sekali jumpa seorang budak. Dia kata apa? Dengan qasidah, kalau dengan qasidah tak boleh, dengan hadis pun tak boleh, dia kata. Saya kata dengan dia qasidah sama dengan Nabi, sama hadis, dia kata. Nabi sabdakan hadis ni. Oh, hadis mana tu? Saya kata hadis mutawatir, 14 sahabat Nabi riwayatkan. Iya ke? Iya ke? Terus saya kata, itulah dia masa belajar berkenaan dengan jar wa ta'dil, tak nak belajar. Belajar bahasa Arab 3-4 patah je, kemudian saya rasa mazhab saya muncul kat Malaysia, kakak yang aku lempang dah budak ni. Tak, tunggu, serius. Dia kadang manusia ni, dia memandai-mandai. Dia sekarang dalam blog budak ni, ada seorang budak ni, dia actually dengan apa, Ustaz Yunus panggil alfitnah.net. Bukan alfikrah, alfitnah.net. Dia dalam tu konon panel hadis. Kerja dia bawa cerita sini situ, dia nak mengiyakan, membolehkan perbuatan pergi kat kubur, tawassul dengan orang mati dan sebagainya. Kalau wali dia anggap hidup dan sebagainya. Kalau para sahabat tinggalkan, kita duduk mana? Pemahaman mana datang dia bawa? Pelik juga ni budak ni pun saya jumpa. Dia Ustaz Yunus dah bawa. So ajak debat dengan saya. Mula saya tengoklah. Ingatkan ni bawa komputer bawa. Dia bawa komputer nak tunjukkan apa Habib Jufri cakap apa, Habib Omar cakap apa. Kan, walaupun sebenarnya Ustaz Yunus sebut dah, Ustaz Yunus kata 70 kali Habib Jufri menipu atas nama Rasulullah. Tak ada hadis tapi dia kata hadis. 7 kali. Jadi dia kata, "Yalah, ini kesilapan dia, tapi dalam bab lain dia ada kebaikan." Dia kata orang menipu atas nama Rasulullah. Nabi kata, "Man kana ba'ali fali atabawa maq'adahu minar." Kau terima orang tu punya guru kau ke, saya kata. Saya jadi kelakar jugalah. Orang kadang-kadang tak faham. Dia pasal dalam mencari apa, dia konon dia kata dia hormati orang tersebut, dia kata Habib ni bagus dan sebagainya. Saya kata benda tu kalau dia kata baik, lama dah kita ikut. Pasal mereka punya perbuatan dan sebagainya. Tengok dulu datang Malaysia setakat datangan rotib haddad. Just purely dia rotib haddad tu dia baca orang lain dengar. Kemudian dia upgrade. Upgrade. Gendang tu gegang. Lepas tu upgrade, angkat tangan sikit kan. Ya Nana besok tak tahulah apa jadi. Dia upgrade. Dia step by step jaga, saya kata. Kan? Saya kata benda ni tak diperlukan oleh umat Islam di Malaysia, tak perlukan benda macam ni. Lama dah kita buang. Kita dah buang wali-wali ni, pergi bayar nazar kubur wali-wali ni, lama dah kita buang. Tahun 60-an, 70-an dah buang dah. Datang kita sekarang ni nak bawa balik sekali lagi. Apa hal, saya kata. Tapi nadrah, saya baca hadis tu, saya kata nadrallahu mura'an sami'a minna syai'an. Nadrah ni actually keceriaan pada wajah. Mana wajah tu berseri-seri. Itu maksud dia. Mereka keceriaan pada wajah. Orang-orang tadi Allah Ta'ala kata Allah selamatkan mereka daripada kebahayaan hari berkenaan, dan Allah Ta'ala datangkan kepada mereka ni apa? Pada wajah mereka keceriaan. Wasurura, dan juga surur kegembiraan. Di mana? Dalam hati mereka. Hati mereka gembira, wajah mereka ceria. Okey. Qalahu Al-Hasan Al-Basri wa Qatadah wa Abu Al-Aliyah. Dikatakan pendapat ini oleh Hasan Al-Basri, Qatadah dan Abu Al-Aliyah, wa Rabi' bin Anas dan Rabi' bin Anas. Wa hadhihi, dan ini kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Wajah-wajah pada hari berkenaan musfirah, mana apa, gemilang, okey, mana apa, bersinar-sinar. Dhahikah, ketawa. Mustabsyirah, diberikan berita gembira. Diberikan gembira, mendapat berita gembira daripada Allah Taala. Wa dzalika, dan itu annal qalba, bahawa hati, idza surra, bila gembira, istanaral wajh, akan apa? Menyinarlah wajah orang berkenaan. Kan happy, orang happy kan? Kita tengok muka dia happy, dia pandang sengit, cerah muka. Ada hari orang tu gelap muka dia, muram. Kita tahu muram atau cerah tadi. Itu bergantung dengan hati orang. Kalau hati dia cerah, maka wajah dia akan ceria. Kalau cerah bersinar-sinar. Jadi kalau anda kata sekiranya hati dia murung atau ataupun sedih, maka muka dia menang. Qala Ka'ab bin Malik fi hadithihi tawil. Berkata Ka'ab bin Malik dalam hadisnya yang panjang. Wa kana Rasulullah SAW idza surra, dan dahulunya Rasulullah SAW apabila baginda bergembira, baginda gembira, istanara wajuhu, akan menyinar wajah baginda, ya, hatta ka'annahu qit'ata qamar, ka'annahu qit'atu qamarin, sehingga seolah-olah wajah Nabi ketika itu jadi seolah apa, seperti bulan, sebiji bulan, macam satu potongan daripada satu part of bulan, cerah bersinar wajah Nabi SAW kalau dia gembira. Wa qalat Aisyah tu, dan berkata Aisyah dalam hadis yang lain, wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu masruran,
tabruku asariru wajhihi, dan masuk menemuiku Rasulullah SAW dalam keadaan gembira. Tabruku, berkilau asariru wajhihi, garisan-garisan wajahnya. Actually manusia ni memang ada tulang kan, lekuk mana lekuk muka dia kan. Orang yang tak ada lekuk betul, ambil pipi merah, pipi kelabu, garis hidung, itu kelentong punya kan. Yang betul-betul wajah kita sendiri kan, ada garis muka kita tu kan. Okey, Aisyah kata seolah-olah berkilauan daripada garisan-garisan muka Nabi SAW, cerah. Ini actually dalam hadis yang panjang, dalam hadis Bukhari dan yang lain. Actually hadis ni bila Nabi SAW dapat berita daripada tukang cek berkenaan dengan nasab ni. Bila diorang cek di antara Zaid bin Usamah bin Zaid dengan Zaid bin Harithah, kes dia sebab apa? Ini banyak orang betulkan Zaid bin Harithah, yang memang dia kata hamba Nabi, asalnya hamba kepada Khadijah, kemudian dia ambil oleh Nabi, dijadikan anak angkat. Okey, anak angkat. Banyak orang salah faham, ingatkan dia hitam. Banyak sangat orang salah faham, ingatkan dia hitam. Orang ingatkan dia hitam. Oh, dia ni Allah hamba, dia hitam. Ada ustaz berceramah. Saya kata apa salah orang tu, orang berceramah macam ni. Kan kalau tak tahu bacalah. Dia cerah, bahkan kulit dia putih, lebih putih dari kapas. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat Nabi tu, dia punya kulit putih sangat. Apa-apa datang balik nak ambil. Tapi dia beri pilihan, dia nak duduk dengan Rasulullah SAW. Anyway, kisah dia tadi, pasal dia ni actually dia bukan hamba abdi. Hamba dalam kaedah Arab, dia adalah orang tawanan perang. Tak semestinya tawanan perang tadi daripada Habsyah saja. Ingat Kunta Kinte, itu kerja ni kolonial Inggeris. Kolonial Eropah dan sebagainya. Orang buat kerja itu pasal dia ambil daripada apa? Ambil berdasar pada dalam Bible dalam Old Testament, yang Nabi Nuh laknat anak dia sendiri. Bila mana anak dia itu Ham, kan dia ada nak 3 orang anak. Ham, Sam, Yafis. Yang beriman lah, yang hidup, yang mati tenggelam lah. Yang 3 ni. Yang Ham ni, dia masuk dalam kemah bapak dia. Kemudian bapak dia ketika tu dikatakan lepas kapal mendarat, Nabi Nuh lepas tu jadi tukang buat ladang anggur. Lepas tu dia minum arak, dia mabuk, dia tidur. Ini dalam Bible. Dalam Bible. Tunjuk juga, tak tunjukkan masalah juga. Sekejap. Dia satu benda bagusnya zaman moden ni boleh tunjuk. Nanti kan orang kata macam, ya kan dulu kan ustaz katakan gini, ya tidak ustaz ni. Tak apa, saya ajar juga, tuan-tuan sekalian kena kritis. Ustaz ni yang percaya sangat, kena kelentong je. Okey, Sam kot. Kenapa dia ada 2M? Salah lah, Noah lah, Noah. Okey. Sekejap Ni Noah ni siapa ni? Lain kita cari, lain jumpa. Tu Okey, ambil lah. Yafis. Ambil Yafis lah, mudah. Japhetheth. Okey, ambil nama ni. Okey okey. Dia kata dekat sini bla 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 bla. Jap. Sikit. Okey, dia kata, jap. Ni. Dalam chapter 9. Buku apa Salah buku. Ya. Okey, kan. Genesis kot. Genesis. Chapter 9. Chapter 9 kan? Okey, dia. Okey, chapter 9. Okey, kat sini. Bla 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 bla. Okey, dekat sini. Okey, 9:20. Dia kata, and Noah began to be a husbandman. Pasal dia bini tak ada, bini dia pun kafir juga, mati. Jadi dia jadilah sura rumah. Okey, husbandman. And he planted a vineyard. Mana dia tanam pokok anggur kan. Okey, kata he drank of wine and he was drunken. Mana dia mabuk lah. And he was uncovered within his tent, dan dia terdedah aurat dia dalam kemah dia. Kemudian and Ham, dia kata,
the father of Kan'an. Mana Ham ni kira bapa kepada orang Kan'an, orang Afrika, Utara Afrika, Algeria dan sebagainya, Barbar. Dia kata, saw the nakedness of his father. And he told his two brethren without. Mana dia bagi tahu macam tu je. Tapi dia tak tutup pun. Dia terus keluar. Kau tahu bapak bugil kata. Macam tu lah. Okay. And Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulder and went backward. Dia letak atas bahu diorang. Dia reverse. And dia kata covered the nakedness of their father tanpa lihat. And their faces backward. Dia tak nampak pun bapak dia punya ni, dia pandang belakang. And they saw not of their father nakedness, dia kata. And Noah awoke from his wine, and he knew that his younger son has done unto him. Mana apa yang si Ham buat dia lah. And he cursed. Be the Canaan, a servant of servant shall be unto his brethren. Mana anak cucu kepada Ham ni akan jadi hamba kepada ni, kepada adik-beradik dia ni, brethren ni, yang sepupu papak dia. Jadi ini sebenarnya lafaz ni essentially adalah lafaz yang membolehkan orang-orang Eropah yang beragama Kristian kata justify mereka tangkap orang Afrika, jual ni halal by the command of ni gereja, tahu tak? Ini gereja kata halal ni. Dia kata halal. Pasal apa? Pasal daripada segi warna kulit. Pasal bagi mereka warna kulit tu justify berkenaan dengan apa yang Noah doakan kepada Ham tadi. Kalau saya raja baca sendiri. Takkan saya nak baca kerja ni. Kita baca tafsir Quran. Okey. Nak terangkan berkenaan macam mana diorang ni. Kita dan Islam, hamba bukan semestinya. Orang paling bangsawan sekalipun boleh jadi hamba. Bila mana kalah dalam peperangan. Tewas dalam peperangan, then dia akan jadi hamba. Pasal tawanan perang adalah hamba yang dimaksudkan dalam Islam. Bukannya kunta kinte, tahu? Nampak kulit hitam ni tangkap. Kunta kinte. Bukan. Everybody ada kehormatan, walaupun dia kulit gelap ke kelabu ke hitam ke hijau ke sebagainya, tidak ada kelebihan atas satu sama lain. Itu yang Nabi sabdakan dalam hadis Hajjatul Wada. Nabi kata tidak ada kelebihan Arab ke atas Ajam, Ajam ke atas Arab, merah ke atas hitam, hitam ke atas merah, seterusnya. Nabi terangkan. Secara tak langsung kena faham bab ni. Jadi yang timbul dia dalam kisah Zaid bin Harithah tu, kulit dia putih seputih-putihnya. Okey. Tapi anak dia itu Usama bin Zaid yang Nabi sayang tu, cucu angkat Nabi tu. Actually sampaikan orang banyak pakai dia untuk minta supaya diringankan hukuman ke atas orang yang nak kena potong tangan lah. Dan bahkan Nabi jadikan dia ketua tentera untuk perang melawan Rom. Tentera Usama, Jais Usama dilepaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu lepas kewafatan Rasulullah. Dia kata takkan dia tinggalkan. Pasal ini adalah benda Nabi nak buat sebelum Nabi wafat. Dan Nabi nak letakkan dia belasan tahun dia jadi ketua tentera. Ya, Usama bin Zaid. Okey, anak ber Zaid bin Harithah. Tapi problem dia Usama bin Zaid dia gelap. Bapa dia putih seperti kapas. Anak dia hitam seterus-terus. Jadi ada orang bercakap kata bukan. Sebenarnya dia lupa nak tengok mak dia. Mak dia siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman yang jaga Rasulullah SAW itu adalah isteri kepada Zaid bin Harithah yang menjadi mak kepada Usama bin Zaid. Yang mana mak dia tadi adalah orang daripada Habsyah. Bapa dia putih, mak dia hitam, anak dia hitam dan okey, terimalah. Dia kadang dia macam tak pasal hitam pula bapak putih, tak ada. Itu contohlah. Jadi dalam hadis berkenaan bila datang orang cek tau, diorang tutup badan dua orang tadi, nampakkan kaki saya. Daripada kaki tu nampak adakah mereka keturunan yang sama. So, jadi bila orang tengok kaki Usamah bin Zaid dengan Zaid bin Harithah, orang tu kata apa? Mereka berdua ni anak beranak. Lalu Nabi SAW balik ke rumah, wajah dia gembira. Dia tak pernah doubt. Tapi bila benda tu menjadi sokongan kepada terjahan orang. Orang sibuk kata tentang warna kulit dan sebagainya. Dan memang Nabi sendiri pun terangkan pada seorang lelaki dalam hadis yang lain, hadis Sahih Muslim, seorang lelaki jumpa Rasulullah, dia kata Rasulullah dia tuduh isteri dia berzina. Punca dia sebab apa? Dia putih, bini dia putih, tiba-tiba anak dia hitam. Lalu Nabi SAW nak ajar dia. Nabi kata apa pada dia? Engkau ada unta? Dia kata ada. Nabi kata apa warna unta engkau? Dia kata coklat kemerah-merahan, humrun, dia kata merah. Nabi kata ada tak yang aurak, yang berwarna kelabu? Daripada yang merah banyak tu ada tak warna kelabu? Dia kata ada. Nabi kata datang mana? Agaknya baka atas lah. Mungkin ada kira ni unta merah kan, mungkin atas tu ada seekor yang kelabu, jadi keluar balik kelabu. Nabi kata macam tu, anak engkau ni mungkin atas dulu ada yang gelap, turunlah dia. Belajar macam tu. Nabi buat comparison, perbandingan dan embryology. Ni bahkan lelaki tersebut tu diam. Kalau tidak tuduh bini dia tuduh sebagai berzina. Pasal warna kulit tak sama. Tu kan sebab dia. Faham? Kerana warna kulit tak sama, muka tu gigi macam tu juga. Faham? Jelas Baik, jadi yang ada hadis ni, hadis yang disebut ni, ada
adalah hadis di mana Nabi bergembira bila datang perkhabaran tentang perkara tersebut. Tu kena tahu juga hadis ni, pasal nanti insya-Allah kita akan bincangkan nanti kemudian dalam kitab faraid. Sebenarnya ada tajuk ni, tapi kita bincangkan secara detail. Ada hadis tentang faraid, ada tentang tajuk ni. Wa qauluhu, dan Allah firman lepas tu, wa jazahum bima sabaru, dan Allah balas kepada mereka dengan sebab apa mereka sabarkan. Ai bisawi sabrihim, itu dengan sebab kesabaran mereka. A'tahum wa nawallahum wa bawwa'ahum, Allah Ta'ala berikan mereka, Allah Ta'ala melindungi mereka, dan juga Allah Ta'ala siapkan tempat tinggal untuk mereka. Apa? Jannatan wa harira, syurga dan juga sutera. Maksud dia apa? Manzilan rahaba, rumah yang selesa. Aishan ghadaqa, hidup yang seronok dan yang happy, gembira. Walibasan hasanah, dan pakaian yang elok. Itu di antara 3 perkara yang akan dapat dalam syurga nanti. Itu apa? Rumah tu selesa, okey? Kehidupan tu gembira, nak makan tak perlu letih, tak perlu penat dan sebagainya. Dan pakaian adalah pakaian yang elok. Mana maksud dia? Antara kenikmatan dunia ni pakaian. Itu antara nikmat akhirat juga. Di syurga nanti ada nikmat pakaian. Dunia ni orang pandang baju tak cantik, tak ada hal. Jangan nanti ke akhirat tak ada baju. Faham? Biar kat dunia ni baju kita, janganlah bogel kat dunia. Maksud dia pakai tu tak berapa cantik, rasa murahan ke, tak ada tulis apa Orlando. Apa baju marahan sekarang? Saya dah lost contact. Ya, pasal kecil dulu ada je dengar cerita orang. Dah sekarang ni lama tertinggal, tak dan kejar. Kan? Jumpa orang, jumpa baju Melayu, t-shirt. Baju Melayu t-shirt, tak ada baju lain. Okey, apa kalau baju sekarang apa? Ada baju apa? Dulu lah budak-budak Orlando lah, John Master dan sebagainya. Sekarang tak juga ada. Apa baju pelik-pelik? Pelik-pelik lah. Kalau pakai tu, dia orang agak kan, pakai kasut kan, dia ada kan. Okey, yang benda tu lah, baju-baju atau pakaian yang tudung pun ada kan. Serius, tahu tak tudung ada ya, orang lelaki tak tahu. Saya pernah pergi tengok dekat mana kedai benda tak Munawarah ke Riani benda. Longgok tu 100. Kalau dia kata benda longgok RM50 ke RM30, ampun lagi. Longgok 100, yang gantung harga macam mana agak? Yang gantung tak tahu apa, yang longgok dah 100. Itu kalau pakai-pakai tu, kan, dia letak tag besar, ada bonggol-bonggol belakang dan sebagainya. Dia trademark. Kena faham Jadi kadang-kadang kena faham macam ni. Maksud dia, kalau anda kata pakaian kat dunia ni tak cantik mana dan sebagainya, it's okay. Kalau nak cantik sangat, kan, seorang perempuan cantikkanlah diri untuk suami dia. Kalau lelaki macam tu juga, nak rasa handsome, tak payahlah depan orang, kan, nak gimana, untuk isi lebih baik. Sebab Nabi SAW, macam hadis yang sahih yang bila dikatakan Rasulullah SAW, bila Aisyah kata, ditanya Aisyah radhiyallahu anha, apakah perkara pertama, what is the first thing Rasulullah akan buat bila masuk rumah? Dia akan bersihkan mulut dia dulu. Ya, one thing kita kata, ialah apa masalah dia kan, makan melantak tak. Dia, kalau kita opposite, kita nak keluar rumah, kita beria. Tak, dia masuk rumah tu dia beria. Masa dia bersihkan mulut dia, so dia, bila cakap dengan isteri dia pun, bau mulut dia sedap. Taklah, tapi kita tak pernah fikir tu kan. Kita balik rumah tu, bini kata apa, bau apa ni kan. Itu masalah kita kan. Kadang-kadang kita opposite. Kita kena tahu bahawa bila seorang suami, kan, ni tak maksud kita nikah lagi kan, kita nikah tak lepas lagi. Pasal kita orang dalam faraid sekarang tengah buat latihan macam nak kira. Orang semua lari, daripada ramai dia tu hilang straight, tinggal 10 orang je ke 5 orang kan. Actually pasal perkiraan tu wajib. Kalau tak buat perkiraan, kita tak kira, kita buat contoh. Okey, dia sini kalau kita nikah, kita sampai nanti, dia actually sebenarnya bila seorang suami dia bercantik untuk isteri dia, atau isteri bercantik untuk suami dia, pahala dia, orang kata pahala dekat situ, yang kadang-kadang banyak orang tak faham. Kat luar kan anggun, ayu kan perempuan tu. Kalau lelaki tu handsome, orang tampak macam gila, balik rumah gitu kan. Teruk betul. Janganlah kan. You actually presenting yourself dalam pahala tadi. Kejar yang sana. Kat dunia orang puji lantak kan. Jangan kata macam, nanti orang kata apa warna pakai saya pakai ni, lantak kan. Relax je kan. Tu kadang-kadang saya kena marah dengan ada orang tegur saya, pakai kasut tu macam hancur dah. Baru ni hancur, putus terus. Baru saya berhenti pakai. 4 tahun saya pakai sandal tu. Ada saya tengok kasut tu, ada siapa-siapa dah dikutuk, kata ni kasut ni kasut siapa, dia kata. Tapi tak adalah, pakailah selagi tak jahanam kan. Dah jahanam koyak tak boleh pakai dah kan. Relax lah, pasal manusia kita kan tunjukkan orang. Selesa tak? Selesa pakai kan. Tutup aurat tak? Tutup aurat pakai. Bukan masalah orang tengok nanti orang kata colour ni tak kena lah. Nanti ada police fashion police kan, yang kerja dia kutuk baju orang. Ni tak kena, ni belang-belang, ni kuda sekian, ni apa hal kan, nantak kan.
Ngarut je. Kita pakai untuk desain. Pasal memang nikmat, ni antara nikmat terbesar yang kita akan dapat hari akhirat nanti, pakaian yang elok. Allah kata wa jannatan wa harira, Allah akan berikan untuk mereka dengan sebab mereka sabar. Allah Taala bagi apa? Syurga sebagai tempat tinggal mereka dan pakaian mereka daripada sutera. Saya apa? Kerana balasan bagi apa mereka buat di dunia. Jelas A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'ainan fiha tusamma salsabila. Yukhbiru ta'ala. Harap kita berhenti kat situ lah. Harap kita berhenti kat situ. Okey. Yukhbiru ta'ala an ahlil jannati. Memberi tahu Allah Ta'ala an ahlil jannati, mengenai ahli syurga. Wa ma hum fihi minan na'imil muqim. Dan apa yang mereka berada dalamnya. Mana bukan sekat mereka je, tentang mereka, tentang apa keadaan mereka akan alami. Yang berupa yang terdiri daripada an-na'imil muqim, kenikmatan yang berterusan, yang kekal, yang takkan beralih-alih. Wa ma asbagha alaihim minal fadlil amim, dan apa Ta'ala limpahkan ke atas mereka dari kelebihan yang meliputi. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, muttaqiina fiha 'alal araik, mereka akan bersandar. Muttaqi, ittaqa'a ni maksud dia bersandar. Fiha, dalam syurga ni, 'alal araik, di atas araik, katil-katil. Okey, tak apa kita terang kat sini. Faqad taqaddama al-kalam an dhalika fi surati as-saffat. Demi semuanya telah berlalu perbincangan mengenai perkara berkenaan. Muttaqiin tu maksud dia apa? Dalam surah as-saffat, wa dzukira al-khilafu, dan disebut khilaf, percanggahan para ulama mengenai ittika, bersandar tu. Macam mana? Hal huwa ittija, adakah dia maksud dia berbaring betul, ataupun mutamarfik, apa dalam keadaan apa? Jadi tengoklah sini. Okey. Benda pertama tentang, ataupun macam ni, ataupun tarabuk, bersila, ataupun mutamakin, ataupun duduk dalam keadaan apa, melunjur dan sebagainya. Adakah mana tujuan? Dia dibincangkan. Okay, mana kedudukan paling selesa? Maksudnya mana selesa lah. Kan? Dia tak ada kat situ, tak ada restriction, tak ada protokol. Tahu protokol? Protokol tu kalau kita jadi hamba je. Kan kita duduk dengan raja nak guling-guling macam mana lantak dia, kita kena duduk depan raja, tegak, tuanku, kan? Ampun tuanku, kan? Depan raja dan sebagainya. Tapi kalau kata depan kita jadi tuan rumah kita, macam kita buat? Kan? Beli apa gitu ke? Kan? Gitu ke? Terpulanglah pada kita nak guling macam mana? Kan? Nak makan macam mana? Makanlah, kan? Tapi lah memang kita elok lah makan dan keadaan. Tapi dalam syurga nanti benda tak ada masalah. Orang tu nak datang nak minum cara mana, terpulang pada dia. Kat dunia ni kita bincang kesihatan. Jangan minum mengereng, jangan minum menyandar, jangan minum kan dia datang kan ada artikel pelik-pelik. Kan jangan makan dalam keadaan bersandar. Nanti perut anda akan buncit, contohnya lah. Kan? Macam-macam lah diorang sebut. Tapi sebenarnya yang di syurga nanti tak ada restriction. You do anything. There's no tak ada penyakit, tak ada sebarang senak, tak ada sekian. Makan pun tak ada pula kena makan ino lepas tu. Kan untuk melancarkan angin tak ada. Kan sana semua sekali betul. Everything is good. So macam mana cara mereka baring ke, golek ke gitu ke, terpulang. Tak pernah restrict macam syurga. Jaga adab, tak ada. Dia tak ada masalah adab kat situ. Pasal dia orang akan selesa. Selesa macam mana cara mereka nak. Tu sebab kenapa ittika itu actually asalnya macam ni. Macam ni lah. Ittika ni macam kalau biasa tengok orang ada bantal kan, dia letak tangan kat situ. Tapi yang kita tunjuk ni macam ni kan. Macam ni ke? Macam tu ke? Bersila ke? Mutarabak tu bersila. Kaki bersilang dia panggil. Okey. Mutamakin tu duduk yang tetap. Mungkin atas kerusi. Lalu yang tetap duduk yang lurus. Okey. Al-julus. Fil julus dalam kedudukan. Kita kata ada percanggahan. Itu kita biarkanlah. Wal araik. Dan araik adalah huwas surur tahtal khijal. Dia adalah katil-katil di bawah apa? Di bawah tabir. Di balik tabir. Dia macam ada kelambu dan ada katil. Macam buayan yang ada kelambu. Bukan buayan baby tu. Buayan dia ada bentuk empat segi, kemudian ada atas dia ada kelambu. Itu macam itulah, itu panggil khijal. Mereka duduk dalam tu dan keadaan sama ada begitu ke tak tahu, tapi ittika mereka akan bersandar.
Yang standar La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dan mereka dalam keadaan itu, dalam duduk dalam syurga tadi, dengan selesanya di atas katil mereka, la yarawna fiha syamsa, mereka takkan lihat padanya matahari, wala zamharira, dan juga kesejukan yang melampau. Maksud dia laisa indahum harrun muz'ij, tidak ada kepada mereka, di sisi mereka tu kepanasan yang mengganggu. Kadang-kadang ada kepanasan yang nyaman, kan? Wala bardun mu'lim, tidak juga kesejukan yang menyakitkan. Sejuk ni menyakitkan sebenarnya. Siapa duduk negara sejuk, kan? Sejuk tak tahulah, sejuk Eropah lain, sejuk dekat macam tanah Arab di pasir, sakit. Kalau anda luka kaki, kan, kaki tu kalau tak pecah tak sah. Kecuali orang tu rajin lah, rajin sapu Vaseline, rajin sapu sekian, pakai stokin. Lelaki mana ada masa, kan? Lelaki buat kerja tu kita pandang macam, kau biar benar kau lelaki ke? Kan lelaki kerja-kerja lepas sembahyang, kan? Ambil lotion, sapu-sapu. Perempuan rajin lah, lelaki masalah sikit mak ni. Jadi budak-budak lelaki kami macam di Sudan dulu, Sudan lah contohnya, yang paling ni sangat pasal Yaman, dia ni sikit, dia agak nyaman sikit, seronok. Kalau dia kata Sudan, dia padang pasir, dia half of utara Sudan tu, Sudan kan dia punya kawasan Khartoum sebagainya, dia bersama dengan gurun Sahara, Saharan Desert. So diorang tak ada bukit. Kalau duduk kat situ kan rata aje. Kita rasakan perjalanan kita tak pernah sampai-sampai. So balik Malaysia ni tengok jarak kan, kecil-kecil tu kat jalan kaki rasa macam jauh. Sampai kat sana sebenarnya kita balik Malaysia, lepas jalan kat sana rasa dekat je. Sampai dah. Sampai dah. Pasal kat sana jauh sangat perjalanan. Mana tak ada bukit, langsung straight je. Tapi kat tempat macam tu, bila kena sejuk yang menyakitkan tadi, memang budak-budak kita banyak sakit masa sejuk. Musim sejuk lah, sakit tak ni, bibir pecah, tangan retak dah. Ni, retak ni, bila ambil, kan, dia retak. Pasal lembapan kulit kita hilang, kan, habis dia pecah, merekah. Lepas tu mula garu, kan. Ada gatal, macam orang pergi umrah lah. Dan umrah tu sekejap je. Kalau dia kata yang sana, lagi dahsyat. Dahsyat sangat. Budak-budak kita, kalau luka tu kadang sebulan tak baik lagi. Luka kaki kan, tak nak baik itu sebulan. Pasal kita tak kali kita balut, dia basahkan, kita buka, dia pecah. Dia pecah. Dia akan pecah, retak. So terpaksa pakai lotion. Saya pakai lotion, duduk negeri sana tak apa. Nak mandi, jangan pakai sabun. Tak apa, kering, tak ada masalah, tak ada bau. Seminggu pakai baju yang sama tak apa, kan? Jangan kata saya tak mandi pula. Maksud dia, saya kata benda tu seminggu tak apa. Maksud dia tak ada bau sangat. Faham? Okey. Sangat. Yelah, dah sejuk. Kan? Sejuk teruk. Kalau panas, actually musim panas lebih sihat. Banyak orang sihat musim panas. Musim sejuk macam-macam benda. Kan? Macam pelik-pelik penyakit. Kau tak nak jadikan. Musim sejuk dia orang tu sakit. Okay, muklim. Tapi syurga ni tak macam tu. Macam kita sekarang kat dunia sekarang ni kan, Malaysia. Dulu macam rasa happy je kan. Banyak orang kata tak apalah, tak usah aircon lah dan sebagainya. Sekarang ni boleh kata semua tempat ada aircon. Masjid tak ada aircon, orang tak datang. So pihak masjid kena buka surau je. First thing first, beli aircon. Supaya orang tak ada alasan kata nak semayang panas. Betul? Kita kalau kelas ni buat tak ada aircon ni, kelang kabut lari. Tak ada datang dah kot. Sekali datang je balik terus. Kan, contohnya lah. Pasal zaman kita sekarang ni dah moden. Kita boleh panas, kita sejukkan, sejuk kita panaskan. Tapi syurga tak perlukan benda berkenaan. Cuaca dia, orang yang duduk dalam syurga tu nanti taklah panas yang mengganggu mereka, dan tak sejuk yang menyakitkan mereka. Bal hiya mazajun wahidun daimun sarmadi. Bahkan ia satu campuran yang satu, yang berterusan, yang berkekalan. Sarmadi itu berkekalan. Maksud dia, cuaca suhu dia tidak pernah bertukar. Tak ada 4 musim, tak ada sekian, tak ada persediaan. Tak payah. Sentiasa kita dalam keadaan selesa. Kalau kita panas, Allah Ta'ala akan sejukkan. Kalau kita sejuk, Allah Ta'ala panaskan. Tak perlu kita bimbang. Benda tu Allah Ta'ala akan berikan yang kebaikan pada diri kita. Kita sentiasa. Kan? Dan bahkan memang perkumuhan untuk orang yang dan syurga tu adalah peluh dia. Tak adalah pergi kencing, tak ada pergi tandas kan. Ni syurga nanti tandas macam mana Tak ada tandas. You don't have tandas, don't have toilet. Kan? Bahkan ada orang tanya, dia kata macam mana budak orang nak makan tak makan tapi tak ada bahan kumuhan. Dia jadi macam budak kecil dalam perut ibu. Baby dalam perut mak dia 9 bulan. Ingat dia tak buang air ke? Tak sepatutnya buang air. Tapi kenapa tak buang air? Sebab makanan dia makan tadi totally semua sekali jadi nutrien. Tidak ada bahagian kumuhan untuk buangan. Semua sekali jadi badan dia. Soalnya juga masalah di syurga, nanti semua makanan tadi tidak lagi ada kumuhan. Semua sekali elok. Jadi kita peluh je. Peluh tu wangi pula. Kan? Sekarang ni peluh busuk. Kan? Sekarang ni peluh. Tak kira lah muka macam mana pun, peluh tetap bau busuk. Kan? Dia lah. Kalau muka macam mana pun lah, artis mana pun,
Mana ada peluh dia? Wanginya peluh dia. Mana ada? Kan? Rasulullah SAW saja orang yang dia punya peluh tu wangi. Ada orang lain semua tak ada. Kan? Sekali tu, yelah daripada jauh nampak. Wah, kan? Dekat-dekat ya Allah. Kan? Bau dia. Okey, contoh Baik. La yabruna anha hiwala. Macam Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Kahfi 108. Allah kata mereka tak nak inginkan daripada syurga ni sebarang perpindahan. You know, kan kita kan kat Malaysia ni, kat dunia ni, lepas kita pindah satu tempat, kita nak tempat lain. Dapat tinggal tempat sejuk, nak pergi panas. Dapat pergi panas, nak pergi sejuk. Kan Mak Saleh datang Malaysia pakai baju tak cukup. Sebab apa? Dia tempat sejuk sangat. Kan dia pergi datang kita cari panas. Yang kita pula tak dapat panas, pergi tempat sejuk. Lepas tu, wah, happy. Tengok Eropah tu macam, wah, cantiknya Eropah kan. Ada orang dia pergi Eropah, dia cerita yang tu. Saya pandang muka orang Eropah tengok Malaysia, wah, cantiknya Malaysia. Kita, benda depan mata kita pernah nak syukur. Kita rasakan benda tu tak cukup lagi. Kadang-kadang kita nak ikut standard kita nak. Kat nampak cerita filem buat macam tu, kita pun nak macam tu. Padahal orang tu ada kesusahan lain. Bila bandar dia macam tu, rumah dia macam tu dan sebagainya, ada benda lain yang diorang pun tak suka. Kita pun macam tu juga sebaliknya. Dan kita belajar, bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan. Dan seronok betul tengok untuk pemandangan, ya, ciptaan Allah Ta'ala, ya. Tapi untuk perpindahan, tak salah, kan. Tapi kita ada sebab tu nak pindah, kan. Bila duduk sini, boring lah, pindah sini, pindah tempat lain. Jadi sentiasa tak selesa, kan. Lepas pindah sekian, rumah besar, tak ada orang pula, pindah tempat lain lah, kecil lah. Lepas tu pindah rumah kecil, sempit lah, pindah rumah besar pula. Sentiasa tak pernah cukup. Tak ada pun syurga, dia adalah tempat yang apa? La yabruna anha hiwala. Mereka ni, ahli syurga yang masuk syurga ni, takkan inginkan perpindahan daripada tempat berkenaan. Meaning that is actually always comfortable, always pleasing. Pasal yelah, mana ada sampah-sampah plastik kita makan-makan buang aja. Siapa tak buang ni? Panggil bidadari, sapu sampah. Kan? Mana ada? Tak payah. Benda tu sentiasa. Tak ada benda macam tu. Tidak ada sebarang perkara yang macam tu. Itu syurga yang akan kita dapat nanti, insya-Allah. Qulu amin. Qulu amin. Amin. Wadaniyatan alaihim zilaluha. Dan daniyah, mana hampir dekat, alaihim zilaluha, lembayung dia. Mana apa? Payungan dalam syurga tadi, macam kalau dia kata apa? Ada redupan dia sentiasa dekat dengan dia. Ai qaribatan ilaihim aghsanuha. Mana maksud dia dekat pada mereka ni, pohon-pohon tu punya ranting-ranting dan dahan-dahan. Tapi kita takut ada semut. Tak ada semut kat sana. Ini kalau duduk kat bawah pokok, dia kan kerengga gigit. Sana tak ada kerengga gigit. Jangan bimbang. Dia pokok happy je. Buah dia pun elok. Tak ada pula ada ulat busuk, tak ada. Ulat gigit-gigit, tak ada. Yang kita kata kat sana adalah benda tempat. Walaupun dahan tu elok, dekat dan sebagainya. Pasal di sana benda tadi bukan macam dunia lagi. Okey. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan direndahkan apa buah-buahannya, petikan-petikan. Qatafan maksudnya petik. Qutuf ni bahan buah yang dipetik. Qutufuha buah-buahannya tadlila, dengan sedekat-dekatnya, dengan sebawah-bawahnya. Ai mata ta'atahu danal qatfu. Bila mana dia nak mengambilnya, nak capai je, dahan tu akan turun ke tangan dia. Tak payah dia buat galah pula. Dan malaikat kat sini buluh nak cari mana? Kan tak payah, kan. Tak cari buluh, tak cari apa. Kan tak cari bambu, kan, nak kait buah. Nampak buah tu macam masak, panjat, tak payah panjat dah. Ulur tangan je, maka buah tu akan turun. Jadi ini adalah janji Allah Ta'ala untuk kita. Wadaniyatan wadhuliyat kutufat tadlila. Maksud dia kata bila mana mereka nak saja mengambilnya, akan mendekatlah apa buah berkenaan kepadanya. Okey? Wa tadla, dan dia akan apa? Mengunjur min a'la ghusnihi, daripada atas dahan dia. Mana buah tu akan turun sampai kat tangan dia. Okey? Ka'annahu sami'un ta'i'un. Seolah-olah buah tu adalah apa? Mendengar, bersifat mendengar dan juga taat. Saying that bila orang tu nak je, kan, seolah-olah macam dia dah dengar ada apa yang orang ni nak, dan dia pun turun, ambil aku, dia kata. Macam tu. Mana buah tu akan turun pada tangan dia. Itulah dikatakan apa kemuliaan Allah Ta'ala berikan kepada ahli syurga. Di sini tempat bersusah payah. Nak makan, masak. Kan nampak nasi, kan, lapar. Macam katakan bini kata, nak apa? Nak buah pelam. Pandang. Jangan baca Quran. Saya dengar ada orang dulu, dia kata apa? Kalau Pak Imam terror, Pak Imam baca Quran, jatuhkan buah atas pokok. Kalau Pak Imam tu kata tak boleh baca, tak boleh, saya tak reti. Pak Imam, macam mana iman Pak Imam, dia kata. Tak boleh guna itu. Masalahnya pula, soalan, setiap bila pula Quran digunakan untuk jadi tukang jatuhkan buah? Quran tak datang untuk itu. Kalau dia kata semua orang boleh buat macam tu, pergi kat, kalau pakcik tadi, kan, terror sangat,
Pergi kerja dekat ni ladang kelapa lah. Dekat kelapa sawit atau kelapa biasa tu kan, dekat bagan datuk tu. Pandang pokok je. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Tak payah pakai beruk. Kan? Tak payah kait-kait dah. Itu bukan kerja dia. Di sini tempat penat berletih. Kita ni. Di sana tempat apa? Mengambil hasil dia. Syurga itu tempat penghasilan. Bukan tempat keletihan dah. Tak perlu berletih, tak perlu berpenat, tak perlu melompat. Ada kata, Ustaz nak senaman ke? Terpulang. Kan orang tu kata nak senaman aerobik ke? Kan? Apa benda nak senaman lantak kan? Tapi di sana kebebasan tu sebebas-bebasnya. Tapi manusia tak kenakkan lagi. Dia akan bersenang-senang. Sini je. Senaman sebab apa? Sebab takut badan bulat. Kalau katakanlah tak senaman, tak bulat. Tak senaman, tak bulat. Okey je. Orang nak tak senaman soalan? Tak ada siapa nak. Letih, sakit badan. Sakit pinggang boleh lari dekat atas atas treadmill kan. Lari. Sakit pinggang sebenarnya. Kan, kalau boleh lah. Tapi masalahnya kat dunia tak boleh. Makan-makan jadi bulat. Sana tak ada. Makan-makan anda tak bulat. So tak ada letih, tak ada penat-penat. Okey? Kama qala fil ayatil ukhra. Macam Allah firman dalam ayat lain, wajanal jannataini dan berbuah syurga tu dan dekat. Mana buah-buahan syurga tu dan mana menghampir, mendekat kepadanya. Dan surah Ar-Rahman ayat 54. Wa qala, dan Allah nyatakan, qala ta'ala dalam surah Al-Haqqah 23, kutufuha daniyah. Buah-buahannya atau petikan-petikan buah yang dipetik daripada pohon syurga ni, daniyah hampir. Daniyah hampir. Dia hampir atau actually tapi jangan letak nama anak Dania. Dani kan actually ialah dia maksud dia satu dekat, hampir, hina punya juga. Dania ni rendah punya juga. So jangan letakkan benda pelik-pelik. Bagus ni kutufuha Dania. Kita nama anak kita Dania lah dia kata. Ya, jangan. Dia ada benda dalam Quran ni, kalimah-kalimah yang tak ada kaitan dengan kita nak kena pakai. Dia kena sifat yang bagus untuk buah-buahan. Kan rendah tu untuk buah bagus. Untuk anak kita tak elok dah letak nama macam tu. Letaklah Samiyah. Kan tinggi. Dia opposite of Daniyah, Samiyah. Okey? Faham Okey. Wa qauluhu di firman Allah lepas tu, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwab. Dan dipusing dikelilingi ke atas mereka ini bi aniyah dengan bekas-bekas. Min fiddatin daripada perak, wa akwab dan juga actually kita kata panggil piala. Actually, piala lah. Actually, piala ni originally zaman dahulu. Piala ni bukan piala World Cup tu. Piala tu biasa bentuk dia untuk tempat minum. Kan dia biasa daripada ni apa? Dulu apa? Bukan goblet. Goblet alamak apa dulu dia panggil yang Nabi Isa punya tu, dia kata apa? Chalice. Chalice. Benda tu. Dia ada kaki dia kan? Okey. Itu cara dia. Jadi zaman dahulu benda tu, zaman dahulu itu diperlihatkan sebagai pakaian raja. Raja minum gelas itu. Yang kita kadang-kadang beli kat rumah gelas macam tu kan, daripada kaca tu, pasal tak mampu nak buat daripada emas. Asalnya daripada emas, perak. Itu zaman dulu. Kita di Islam diharamkan. Jadi orang tak ada ni, belilah kaca. Sebenarnya, tapi bentuknya asal yang tu, yang macam tu kan. Macam tu. Ini bukan perempuan. Macam tu. Kan? Kan salah faham pula. Aku buat macam ni, orang faham. Macam ni, macam tu kan. Okay. Dia actually benda tu adalah pakaian. Raja-raja dulu pakai gelas-gelas macam tu. Raja-raja dulu. Raja-raja zaman dulu semua pakai gelas macam tu. Piala-piala tu. Dia minum macam tu. Okay, jadi mana syurga nanti dia memang bersifat seperti raja. Dalam syurga milik yang Allah beri pada mereka ni, mereka adalah tuan tempat berkenaan. Raja di situ. Mana semua yang ada, pembantu dan sebagainya, semua ada. Mana kalau dia kata dia syurga paling rendah, maka tahap dia macam orang manusia ni paling kaya di dunia sampai 10 kali ganda. Macam dunia tapi 10 kali ganda. Tapi yang atas-atas sana adalah benda yang tak pernah ditengok oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terlintas hati manusia benda itu wujud. Itu yang atas. So kejar yang atas, yang kejar yang bawah. Jangan kata ustaz saya syurga bawah sekali pun tak apa 10 kali ganda kan. Sekarang tak kaya kan. Jangan macam tu. Cari yang atas sekali. Yang dapat dengan mata tak pernah lihat, telinga tak dengar, paling lebih baik, lebih elok, lebih indah daripada yang bawah. Kenapa kejar yang bawah? Kan kejar-kejar yang bawah tak sampai langsung nanti kan. Kan tercicir tu bawah tu, jatuh bawah terlepas ke bawah. Bahaya. Jangan ambil. Itu sebab Nabi kata pada para sahabat, walaupun kita ada masalah layak atau tidak kita ke syurga tadi, itu lain cerita. Tapi dalam masa yang sama Nabi SAW kata kepada para sahabat, kalau kamu nak minta syurga, mintalah syurga Firdaus yang tertinggi. Ask for the syurga Firdaus yang tertinggi. Adakah Nabi lupa para sahabat ni mungkin lemah, mungkin sekian? Tak. Pasal doa kita mengharapkan lebih tinggi. Janganlah harap yang paling rendah. Take the best. Kemudian kalau tak dapat, itu jatuh kedua. Kita ke enam, ke lima dan sebagainya. Ini bantai pun tak bawah sekali. Tak ada apa lepas buat tahu. Kan? Minta paling atas.
Dan bila datang asbab-asbab untuk kita dapat syurga yang paling atas tadi, macam jalan sedekah, jalan infak, jalan pembelajaran, jalan ibadah dan sebagainya, maka laksanakanlah. Jalan tu tak nak buka. Dia bukan bila kata, ya Allah aku nak syurga tertinggi, lepas tu diam je. Tak ada. Allah Ta'ala akan datang kepada kita ujian. Ujian-ujian yang akan menilai diri kita ni layak atau tidak. Maksudnya dengan ujian tadi kita akan naik kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Maka buatlah. Itu je. Janganlah tunggu pula macam dah minta dah, insya-Allah dapat kot kat sana. Kat sini tak ada takwa langsung. Mana boleh? Kena ada takwa. Jaga ketakwaan dan baru dah kita bincangkan berkenaan syurga tu layak ke tidak. Ni takwa tidak ada, sibuk syurga tu layak tak layak. Lepas tu nasyid seorang. Tuhanku, aku tidak layak. Belajarlah. Kan? Tak nak belajar. Kan? Tak layak, belajarlah. Untuk sibuk nangis-nangis seorang. Kenapa? Kan? Dia kena bukan macam tu. Bukan Imam Syafi'i, itu Rabi'ah Adawiyah. Banyak orang salah faham. Dusta atas Imam Syafi'i. Benda tu Rabi'ah Adawiyah punya syair. Bukan terbalik pada Imam Syafi'i. Diorang masalah ni, dengan pelaku bid'ah ni, bila benda-benda tersebut disandar pada tokoh sufi, orang reject, dia cari tokoh sunnah. Ulama-ulama ni kan, dia cari Imam Nawawi lah, dia kaitkan dengan Hizib Bah. Imam Nawawi tak pernah ada kaitan dengan benda berkenaan. Tapi dia kata, tok guru 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 dia kata, sampai kata Imam Nawawi baca benda ni. Tak ada kaitan dengan Imam Nawawi pun. Kalau dia karang sendiri, dia tunjukkan, ada? Tak ada. Hizib Bahar, Hizib Bah. Apa ada? Diorang ada pengen tak senonoh, dia suka sandar kepada para ulama. Orang Sufi buat yang tu. Dia namakan benda tu Imam Nawawi buat. Imam Nawawi karang kitab azkar, iaitu sahih. Itu dia tengok, itu tak nak. Dia pergi cari juga. Selawat tafrijiyah lah, selawat nariyah lah, selawat benda sebagainya. Qadariyah lah benda. Macam-macam pelik-pelik diorang ni. Tak faham. Jadi kata apa? Dia kata, yutafu alaihim bi'aniyah, akan ditawaf ke atas mereka ni dengan bekas-bekas daripada, dengan bekas-bekas bejana-bejana daripada perak dan kas ni panggil apa tadi, piala-piala lah. Maksud dia yatufu alaihim khadam, akan berpusing-pusing pada mereka ni khadam, bawa ke sini. Actually ayat ini bukan maksud dia tawaf itu bukan ibadah. Banyak ada orang saya jumpa, Allah Ta'ala, yang tadi budak sama lah, budak yang alfitnah.net tu. Okey, dia kata apa? Dia kata kalau tawaf tu salah, takkanlah nanti dalam syurga nanti ada khadam-khadam tawaf. Dia bukan tawaf pusing. Dia tuan nak tak nak. Dia pergi, tuan nak tak nak. Dia akan macam tu. Mana actually dia datang dan pergi bawa benda berkenaan tu panggil tawaf. Datang kita macam kita tawaf di antara Safa dan Marwah panggil tawaf, walaupun bukan pusing. Dia orang pusing kubur, kita kata salah. Dia kata, itu kan tak ada masalah. Tawaf tak semestinya salah. Dia kata macam tu pula. Pelik-pelik diorang ni. Tak tahu kenapa. Budak-budak ni lah, unsur belajar tak mau. Okay. Dia kata apa? Dia kata, yatufu alaihim al-khadam bi'awani ta'am. Mana akan berulang alik, maksud dia. Kepada mereka ni, khadam-khadam, pembantu-pembantu, dengan bekas-bekas makanan. Dia tahu, bukan tahu macam ni tau. Dia macam ni. Datang dan pergi. Macam kita tawaf Safa Marwah tu, pergi tawaf juga. Safa Marwah ni kan orang kata innas safa wal marwata min sya'airillah. Sebenarnya Safa dan Marwah itu daripada syiar-syiar Allah Ta'ala. Maksudnya bukannya berkaitan dengan tajuk berhala-berhala kamu dan sebagainya. Pasal dulu orang Madinah dulu diorang ada masalah. Pasal kalau siapa-siapa ikut berhala sekian, maka dia tak boleh tawaf dekat situ. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa tunaikan haji ataupun tunaikan umrah, fala faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Maka tak mengapa ke atasnya untuk apa? Yatawafa, bertawaf pada kedua. Maksud dia ni gini. Jadi macam ni juga yang orang yang abrar ni tadi, yatufu alaihim yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin. Maksud dia hamba tu duk ulang-alik macam tu. Bukannya gitu-gitu. Masa dia duduk diam kat situ, hamba tu datang pegang bawa mangkuk. Dia pun pening kepala. Kan bawa kunyah. Pasal aku pusing kat aku? Nampak? Ni. Kan kita pun pening kepala kan kalau orang pusing kita macam tu. Kan? Pusing ke depan belakang. Kau buat apa ni? Kan? Kita nak tengok depan, nak tengok pokok, dia lintas depan. Kan? Tahu dia lah macam tu. Hilang nikmat kita macam apa hal kau? Kan? Dia macam ni. Kan? Maksud dia pergi sini, datang pula, bawa balik, datang sini. Itu tawaf juga. Itu masalah budak yang alfitnah.net ni. Saya tak faham kenapa. Kan dia suka nak cari juga hujah-hujah pelik-pelik. Tengok ni, dalam syurga nanti akan ditawaf ke atas ahli syurga. So tawaf kepada ahli syurga tadi adalah ibadah ke? Dia kata budak ni bodoh, kan? Serius.
Kan? Masa ni kan, masa saya bertawaf, masa dia saya datang dan pergi macam orang apabila hari kahwin kan. Datang orang ni bawa angkat barang, itu tawaf lah tu. Patang dan pergi bawa lauk, hidang lauk, datang pula isi lagi. Tu tawaf dipanggil. Macam kita Safa Marwah tu kita tawaf, itu dah tawaf. Wahya min fiddah, dan bekas-bekas berkenaan daripada perak yang kita tak boleh pakai kat dunia. Siapa ada bekas berkenaan ni, hentikanlah pakai. Kan? Paling-paling teruk kalau dia kata, tapi ustaz bukan pure silver. Dia just coated salut kan. Dengar sini, paling-paling kurang benda tu akan jadi syubhah. Dan tinggalkanlah. Kita dalam Islam ni, halal itu nyata, haram itu nyata. Di antara haram dengan halal itu, bainahuma umurun mushtabihat atau mutasyabihat, perkara-perkara samar. La ya'lamuhunna katsirun nas, tak mengetahui perkara samar ni kebanyakan manusia. Faman ittaqash syubhat, whoever ni tinggalkan, jauhi perkara syubhat ini, faqad istabra ali irdihi wa dinihi, dia bersih agama dia, dia bersih maruah dia. Wa man waqa'a fi syubhat, bersih jatuh dalam syubhat, waqa'a fil haram, dia jatuh perkara haram. Seriously, tinggal lah. Kan? Takkanlah kita sembahyang cara sunnah, jari gerak-gerak-gerak, lepas tu pakai pelik silver. Kenapa? Tapi ustaz ni dia keliling je, dia bukan pure ni. Dia pandang muka aku tu masalah tu. Kan dia nak juga pakai. Tinggalkanlah, kan? Tinggalkan. Kan tak ada ruginya. Man taraka syai'an lillah, whoever left kan something because of Allah, awadahu Allah khairan minhu, Allah will displace for him or for her better than that, better than apa yang ditinggalkan tadi kerana Allah Taala. So kita tinggalkan, kenapa tak nak pakai? Because of Allah. Then let go. Allah Taala akan ganti lebih baik. Porcelain ke kan? Apa nama? Vantage ke? Jenama lah. Kan? Tu pulanglah, pakailah, tak ada masalah. Yang halal pakai, yang haram yang pakai, itu je. Okay? Wa aqwa bisyarab, dan kup mana ni dipanggil aqwa bisyarab, mana piala-piala minuman. Wahyal kizan allati la ara laha wala kharatim, dia adalah macam kan, dia macam cerek kan, tapi dia tak ada moncong. Kan dia bulat macam tu kan. Dia ada pemegang bawah. Dia tak ada tangkai, dan dia tak ada, kan teko kan ada tangkai pemegang, dan dia ada moncong. Yang ini dia bulat saja. Itu saja. Bulat saja. Okey? La ara laha wala kharatim. Khartum ni moncong. Okey? Wa qawluhu qawarir. Qawarir ni maksud dia berkilauan ataupun berkilat min fiddatin, yang kilauan ni tadi daripada sebab dia perak. Actually macam kita buat cermin, kau tuan tahu tak cermin tuan buat tu, pakai kat rumah tu, belakang cermin tu ada perak, tahu tak? Kan dia letak dia benda tu kan, aluminium sebagainya. Zaman dulu asal perak. Dia leburkan perak tu, dia letak kat atas kaca tu. So lepas tu orang tengok muka dia sendiri. Kalau tak letak kaca tu, dia akan cepat-cepat padam. Biasa normally perak ni dia boleh cermin. Tapi zaman dulu lah, zaman sekarang orang tak pakai dah cermin, perak mahal lah. Kan letak kat sini, heboh gonyoh kan. Masalah tu. Okey. Dia kata apa? Okey, qawarir. Fal awal mansub bi khabar kana. Yang awal tu dia kata dia kata bekas-bekas berkenaan qawarir, berkilauan kilat berkilauan. Dia khabar kana, itu kanat qawarir, ia adalah qawarir. Dia adalah berkilauan. Okey? Macam tembus. Kilat sangat macam tembus, seolah-olah macam tembus. Macam kita kadang ada benda-benda yang perak kan, kita kilatkan macam sungguh, nampak macam tembus. As if tembus, tak tembus pun. Ya? Dia pasal dia sebab apa? Dia sebab dia perak. Wasani, dan kalimah kedua qawarira kali kedua pula dimansubkan sama ada di atas badal ataupun pembeza. Mana nak terangkan? Maksudnya dia adalah berkilauan. Ia adalah berkilauan, berkilauan dari sebab apa? Dari sebab perak. Mana kerana daripada perak. Atau tamyiz ataupun pembeza. Li'annahu bayyanahu biqaulihi, kerana dia Allah Taala menjelaskan dia lepas daripada qawarira, dia kata qawarira min fiddah, seolah-olah macam terangkan balik, macam kita kata ihdinas siratal mustaqim, betul, siratal ladzina siratal mustaqim, betul, terang balik siratal ladzina an'amta. Maksud dia kalimah sirat yang pertama dijelaskan sirat yang kedua, dan kat sini qawarir yang pertama diterangkan oleh qawarir yang kedua. Qawarira min fiddah, mana kilauan daripada perak. Berkata Ibn Abbas, qala Ibn Abbas wa Mujahid, berkata Ibn Abbas dan Mujahid, wal Hasan al-Basri dan Hasan al-Basri, wa ghair wahid, dan juga lebih daripada seorang. Maksud dia apa? Maksud qawarir itu bayadul fiddah min safaiz zujaj. Mana dia kata keputihan perak ni pada kelicinan kaca. Macam kaca lah kita kata, terang, licin, macam kaca, tapi bukan kaca. Tapi kerana licinnya sangat,
terlampau terlampau berkilauannya dia, semakin ingat dia kaca. Tapi sebenarnya dia adalah perak. Macam kita beli macam beli cincin perak kan. Tengok pasal tak dia nampak kilau macam mana tu kaca, tapi bukan kaca. Tapi sebab kenapa? Kerana dia adalah daripada perak. Wal qawarir la takunu illa min zujaj. Qawarir, actually qawarir ni dia sebenarnya biasa daripada ni qarurah Dia sebenarnya datang daripada bentuk kaca. Kilauan dia sangat ni macam dia kaca. Dia kata, "Fa hadhil aqwab hiya min fiddah." Tapi piala-piala yang diberikan kepada ahli syurga ni daripada perak. Okey? Dan wahia ma'ahadha syafafah, dan dia dengan sebab ketelusan yang ada pada dia, yura ma fi batiniha min zahiriha. Dilihat apa dalam dia daripada luar dia. Sebab apa? Sebab terlampau berkilat sangat sampai seolah macam tembus apa yang dalam tu kita nampak. Banyak mana air yang ada, apa warna apa yang ada dalam tu. Walaupun sebenarnya kalau tengok agak serupa sikit, biasa tengok gelas Mekah tu yang beli diorang beli air Zam-Zam punya bekas tu kan. Macam tu lah pengertian dia. Kebiasaannya qawarir ni daripada kaca, bekas-bekas kaca dia kata. Tapi bekas kaca tadi dia berkaca-kaca, tapi bukan berkaca sebab dia tu kaca, tapi sebab apa? Kilatan yang berlampau sangat, terlampau licin, terlampau nipis, terlampau cantik, sampaikan seolah-olah dia jadi macam kaca. Tapi dia sebenarnya daripada perak. Okey. Wa hadha mimma la nazira lahu fid dunya, dan ini adalah perkara yang tidak ada bandingan untuknya di dunia. Dunia ni tak siapa boleh polish something sampai jadi macam tu. Kan itu sebab kenapa orang buat gelas Mekah tu, pasal nak tengok macam ni lah dia kata. Kan kilat sangat sampai nampak macam perak tadi. Tapi bukan, perak dia main perak saja. Wahya ma'ahad, dia kata wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, laisa fil jannati syai'un illa qad u'titum fid dunya shibhahu illa qawarir min fiddah. Dia kata tiada di dalam syurga sesuatu yang disebut melainkan telah diberikan kamu padanya di dunia yang serupa dengannya. Macam disebut makan, you know dia makan. Disebut berkenaan dengan kahwin, you know tajuk kahwin. Disebut berkenaan dengan masalah buah-buahan syurga, kita faham. Disebut delima, faham tak? Faham. Bila sebut bila sebut anggur, faham. So kita tak ada masalah, kita faham apa benda yang disebut dalam syurga. Jadi Ibn Abbas kata semua benda kita boleh tunjuk except dia kata qawarir ni, yang berkaca tadi, bekas yang perak, berjana tadi daripada perak, tapi berkaca-kaca, macam nampak macam kaca, seolah-olah kaca. Tapi sebab apa? Sebab dia ni terlampau cantik sangat sampai macam kaca, tapi bukannya kaca. Ini saja dia kata Ibn Abbas, qawarir min fiddah, tidak ada kamu boleh lihat kat dunia ni. Yang lain kamu boleh lihat kat dunia. Mereka kata bidadari sebut cantik, kamu boleh tengok perempuan dunia agaknya macam bidadari macam ni, kamu boleh bandingkan, mata macam ni lah, rambut macam ni lah, then you can compare. Tapi untuk qawarir ni tadi, faham perkataan tapi tak ada tengok berjana rupa dia. Mana perak tapi tembus, mana perak tembus, perak tembus, terlampau licin, terlampau cantik sampai tembus, boleh ke? Kan itu pun perkara. Kalau nipis sangat kot tak juga. Itu kita dalam syurga ni, bekas itu kita tak dapat nak bayangkan. Yang lain-lain tu tak nak berikan kita contoh. Yang ini Ibn Abbas kata tak ada contoh baginya di dunia untuk kamu. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, wa qaddaruha taqdira, mereka kadarkan, mereka anggarkan ia dengan anggaran. Maksudnya apa isi dalam tu semua kadar dia. Ai ala qadri rayhim la tazidu anhu wala tanqus. Dia tu di atas kadar mana air yang dibawa kepada mereka pada orang di syurga nanti, di atas kadar kedahagaan mereka. Mana berapa dahaga mereka, dan banyak itulah akan diisi dalam bekas tu. Tidak lebih, tidak kurang. Tak ada macam minum ni lebih, buanglah. Tak ada. Dia akan minum tahap dia betul. Dia minum sampai dia puas. Mana dan dia tidak akan berlebihan, tak berkurangan. Maksudnya dia kata apa? La tazidu anhu wa la tanqus. Tidak kurang daripadanya, tidak akan lebih daripadanya. Kan kita contoh macam, bila kita tengah dahaga. Berapa gelas baru puas? Segelas cukup. Dia segelas cukup. Kalau saya 1.5 liter. Tadi Imran lagi banyak. Kalau dia minum air tu lagi banyak. Jadi manusia macam-macam. Kan ada ikut banyak badan panjang, badan bulat, kan? Badan kurus sebagainya. Dia ada kadar dia. Di syurga nanti kita takkan ada macam kadar macam tu dah. Di syurga nanti kita akan semua rupa kecantikan kita macam Adam. Dia tak sebut Hawa sebab apa? Sebab Adam cantik. Kan Hawa ikut Adam juga. Maksud dia macam ni. Pasal kecantikan Adam ni, Adam adalah makhluk paling cantik. There's no better than Adam. Itu sebab kenapa ahli syurga diberi kemuliaan masuk syurga rupa Adam. Bukan masuk rupa Yusuf. Banyak orang kata, Yusuf paling cantik. Kan salah. Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih, kita bincangkan dulu. Nabi SAW lihat Yusuf di atas rupanya asal. Nabi kata, waqad u'tiya syatrul hasan. Diberikan Yusuf ini separuh kecantikan.
The full kecantikan tadi adalah penuhnya adalah pada Adam alaihissalam. Sebab Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata kullu man dakhala jannah ala hayati Adam. Semua yang masuk syurga nanti di atas rupa Adam. Umur 33 semua. Tak ada yang 35, 36, tak ada. Semua akan umur 33. Orang tua tak masuk syurga. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Bukan sebab orang tua tak masuk, dia akan muda semula. Kan semua akan muda. Mak bapak kita akan muda. 33 semua. Dan semua di atas saiz Adam. Kecantikan Adam, rupa macam Adam. Tak adalah kat dunia macam penyek hidung dia ni. Tak ada dah. Kat sana semua rupa Adam. Masa dia bukan yang rupa Adam ni, masa dia kecantikan Adam pada dia. Rupa dia lah. Takkan rupa Adam pula. Mana kecantikan Adam? Warna kulit Adam. Kan ketinggian Adam. Tak ada macam kat sini rasa ketot je aku. Kan? Rasa ketot kan. Beria tarik badan. Ada orang tu ikat badan dia, tarik dah lagi panjang. Kenapa kan? Sampai sana nanti. Tunggu sana. Kan anything you don't satisfy about your look in here kan, di dunia ni, jangan bimbang. Sana nanti tak ada dah. Atas kemuliaan anda sebagai ahli syurga, anda tidak akan dapat keburukan lagi di sana. So semua manusia ni akan rasa itu. Tapi masalah kadar minum tadi masih berbeza. Sebab saya tanya tadi, dia kata 1 gelas puas. Saya kata saya 1.5 liter. Letak air botol saya akan habiskan. Duk gogok, lagi gogok, sambil gogok. Sampai macam kan, tak minum dah. Kan, nanti tunggu kejap lagi, lama lagi. Kan 8 jam lagi, 9 jam lagi, minum pula. Okey, itu kan seorang macam tu. Ada seorang. Jadi apa dalam syurga tu nanti, apa dituangkan untuk mereka qaddaruha takdira. Dikadarkan untuk mereka ni kadar-kadar dia. Mana mereka minum nanti ikut kadar dalam gelas dia akan diisikan oleh pembantu-pembantu mereka, tepat, tidak lebih tak kurang. Okey, bal hiya muaddatun li zalika. Bahkan ia disiapkan untuk perkara berkenaan. Muqaddarah, ditetapkan bihasbi ra'yi sahibiha, dengan atas dasar kehausan ataupun keinginan yang nak diminum oleh tuan dia. Tuan dia nak banyak mana, dia banyak itulah kan datang. Macam tu juga masalah buah tadi kan. Niat nak makannya, dia pun turun. Kan dia macam dengar, dia kata sami'na wa ata'na, dia pun turun. Kita rasa nak je dia kan datang. Macam tu juga bila nak minum, datang dengan kadar yang sepatutnya. So jadi nak minum lagi, datang balik sekali lagi. Itu cara dia. Okey. Hadha makna qaul Ibn Abbas. Ini makna kata-kata Ibn Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair. Mujahid dan Sa'id bin Jubair wa Qatadah. Dan Qatadah wa qala Ibn Jarir wa ghairu wahid. Dan pendapat ini ada disebut atau dikatakan juga oleh Ibn Jarir At-Tabari dan juga lain-lain di kalangan ahli tafsir. Wa hadha ablaghu fi i'tina'i wasyarafi wal karamah. Dan ini adalah peringkat paling tertinggi dalam keprihatinan, kemuliaan dan ketinggian dan kemuliaan. Sebab bila orang tu dia tuang air pada kita kan, tak cukup, kita macam asal tak cukup atau asal banyak sangat, pasal tak kan. Tapi maksud dia bila kita nak minum tu, kadar mana kita patut minum tu, kita dapat tu, kita puas dengan itu. Maksud dia kita nak banyak mana, akan tertuang banyak itu, ikut kadar apa kita nak. Walaupun kita cakap kita nak banyak mana, kalau kita sekarang kita tuang kan, nak minum cukup kan kita cukup, nak minum sikit, yang satu nak minum banyak. Sekarang ni ahli syurga tak perlu cakap. Anytime dia nak cakap, dia nak minum ke, ulur saja gelas berkenaan. Gelas tu akan datang, diisikan oleh pembantu-pembantu dia dengan kadar mana yang hati dia rasa nak minum. Bukan kadar lebih, bukan kadar kurang. Di situ tunjukkan apa? Besarnya keprihatinan, penjagaan kemuliaan Allah Ta'ala ke atas orang-orang berkenaan. Sampai setiap detik je hati dia, semua sekali datang. Terdetik hati dia, semua sekali datang. Syurga ni tersiap untuk dia dengan detik hati je. Lintas je hati dia nak apa, ni semua datang. Dia nak lintas hati pokok-pokok, turun. Dia lintas hati nak air, datang. Tapi kadar dia ikut apa hati dia terdetik. Macam tu sekali prihatinnya, jaga Allah Ta'ala muliakan dan juga berikan karamah, kemuliaan bagi orang berkenaan, kemuliaan, ketinggian dengan cara berkenaan. Maksud dia jaga kan, tumas kan. Macam kalau kita kat dunia ni ada raja kan, tuanku tuanku kan, tuanku tak ada, tuanku kat Malaysia kan betul loceng kan, keleng kan, ke dia pakai macam mana? Macam mana raja Malaysia panggil pembantu dia? Pernah dengar? Intercom? Kita tak tahu dalam istana mana kita tahu loceng syaitan ke tidak. Dia bukan kira masalah tu. Kalau istana tu jenis takut tak ikut cakap mufti, dan mufti tu betul, okeylah. Kalau dapat mufti yang tak betul, atau mufti kata tak apa tuanku, halal je. Ni saya macam mana? Okey. Macam mana panggil? Intercom. Entah, saya tak tahu. Dia ke dia jerit kan? Jadam kata kan. Macam cerita Tiga Abdul Jadam kata. Ya tuan, buat senang pengajar. Kan, mana tahu. Kita tahu kadar. Tapi dalam syurga nanti tak payah panggil, tak payah sekian. Detik je hati, seluruh syurga tu, mana milik kita tu, akan sami'na wa ta'na pada kita. Tu mulia Allah Ta'ala beri pada kita dalam syurga nanti.
Okey, kalau kita masuk insya-Allah. Qulu amin. Wa qala al-Aufi, berkata Aufi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qaddaruha taqdira. Mereka kadarkan ia dengan satu kadaran, ay qaddarat lil kaffi. Mereka ditetapkan ia untuk berhenti, sampai tahap berhenti Mana tahap mana dia nak berhenti, di situlah dia akan berhenti. Wa hakadha qala Rabi' bin Anas, demikian dikatakan oleh Rabi' bin Anas, wa qala Dhahak, berkata Dhahak, ala qadri akuffil khadam. Dia akan ikut kadar pencukupan daripada khadam itu sendiri. Wa hadha la yatanafa ma'al qaul awal, tapi pendapat ni tak ada bercanggahan dengan pendapat pertama. Kerana apa? Muqaddar, dia tetap dikadarkan dengan ikut kadar orang tu nak minum apa. Kan orang ni jaga dia punya hati. Lintasan hati dia tadi akan menyebabkan hamba dia tuang banyak mana. Tak ada masalah, okey? Fil qadari wal rayyi. Berdasar pada qadar dan berdasar pada apa? Pada kehausan atau keinginan untuk minum dia banyak mana. Baik, berhenti kat situ. Nanti kita akan baca lagi insya-Allah. Wa yasqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ingat dia bulan Ramadan nanti kita tak ada kelas, okey? Ramadan malam. Ke datang juga kelas? Jangan dah datang, saya nak balik. Kalau datang saya tak datang pun. Okey, ni benda lah ni. Okey. Hari ni dah 11 Syaban, okey. Tapi sebenarnya masa saya terangkan itu kan, sepatutnya semua kita ni dah start dah mula daripada awal Syaban lagi hari tu, dah mula puasa-puasa. Banyakkan puasa, selang sehari ke 2 hari sekali ke. Kadang-kadang kita puasa orang kacau, ajak makan juga nak macam mana kan. Jadi hari ni kita kena ejek. Kan orang kata puasa, lepas tu datang puasa nyoh dia kata. Dan orang kat IJN ajak makan, kena pergi makan lah. Nanti kan menghampakan dia kan. Dah puasa dah, niat puasa, kering bibir. Lepas dia kata ajak makanlah. Tapi ceritanya ni lah, kalau siapa-siapa yang ada kelapangan dan sebagainya, tak ada sebarang hal ehwal yang menyebutkan dia, maka puasalah. Kan? Pasal Nabi SAW sendiri macam kita kata berpuasa banyak dalam bulan Syaban, kerana dalam bulan Syaban ini diangkat amalan. Okey. Jadi tak tahu hari mana, kita cuma buat semua hari. Orang kita separuh tu sibuk tumpu malam nisfu Syaban. Kita tak, kita ikut sunnah Nabi SAW, kita gunakan setiap hari itu adalah sebagai hari pemenuhan bagi Syaban ni. Faham sebelum datang Ramadan. Lebih lagi kita nak supaya dalam Ramadan awal tu tak ada lembek. Kan dah puasa dari sekarang, masuk awal Ramadan kita akan happy. Pasal apa? Kita dah biasa, badan kita dah biasa berlapar. Jadi kalau kita tak biasa berlapar daripada awal Syaban, masalah. Nanti kita masuk Ramadan nanti, seminggu pertama tu grumpy, lintas orangnya nak marah. Kan merah je mata. Nak tidur je kerja. So jaga, jangan buat pasal macam tu. Ambil dari awal sekarang. Ni pada awal Syaban ni puasa lagi boleh. Lepas ni Syaban jangan mula. Lepas separuh Syaban jangan baru nak mula puasa. Pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, "Idzan tasafa Syaban fala tasumu." Bila Syaban dah jadi separuh, jangan baru nak mula puasa. Always do. Dah maksud dia sekarang. Itu saya kata dari sekarang. Start from today, tomorrow. Ambil lah daripada tomorrow, selang dan sebagainya. So that you start before half. Nabi kata macam tu. White days tak ada masalah. White days kita tumpukan terus. White days kalau benda tu kebiasaan kita. Tapi kena ingat sebenarnya white days tu tadi tak menjadi kemestian. Kalau dia kata orang tu ikut hadis Nabi SAW, sebenarnya dia boleh puasa 3 hari dalam sebulan, any days. Awal ke tengah ke akhir terpulang pada dia. Jelas Jelas Okey, baik, berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.